jadi trend, jadi trend kepada masyarakat kita ni berminat untuk hantar anak ke Mahat Tahfiz, iaitu ialah menjadi orang kata cita-cita atau impian ibu dan ayah sekiranya anak mereka adalah seorang yang hafiz Al-Quran. Satu yang baik. Cuma saya nak menyatakan di sini, sekiranya kita memilih untuk mentadabur Al-Quran, bukan sekadar menghafal Al-Quran, sebab ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Berdasarkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini saya lihat, kalau kita nak menjadi seorang hafiz, maka seharusnya kita sedar dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk seperti mana yang Ustazah mention tadi, ayat-ayat kauniyah tadi tu, ada petunjuk-petunjuk ke arah sains, ke arah matematik, ke arah kejuruteraan, ke arah sains, teknologi. Di situlah yang saya kata timbul di sini untuk tunjuk kepada masyarakat di manakah kedudukan ayat itu. Pada awalnya saya hanya ke hulu ke hilir ni pergi berceramah je Ustazah. Tapi lama-kelamaan orang mula bertanya, ada tak notanya? Itu yang tiba-tiba terpaksa menulis tu. Bila dah menulis, kita pun fikir buatlah cantik-cantik supaya orang boleh guna pakai dan boleh sebarkan. Akhirnya tertulislah buku jilid yang pertama pada tahun 2019, diterbitkan pada bulan 9, dan akhirnya buku yang jilid 2 diterbit pada bulan 6 pada tahun 2020. Dan insya-Allah doakan saya untuk tamatkan jilid yang ketiga. Saya harap saya boleh tamatkan pada bulan ini juga, bulan Julai, dan berjaya diterbitkan pada bulan 9 insya-Allah. Itu antara kenapa saya mula menulis buku-buku berkaitan dengan menerka rasa STEM dalam Al-Quran. Baik Ustazah. Okey, Masya Allah. Kita doakan supaya doktor berjaya menamatkan penulisannya untuk jilid ketiga. Mungkin doktor ada lagi jilid 4, 5, 6 mungkin doktor InsyaAllah. Doakanlah. InsyaAllah. Cuma menariknya sikit Ustazah, bila mana saya tulis jilid yang ketiga ni, saya dah mula melihat di sini ada certain ayat Al-Quran itu, setengah-setengah ayat Al-Quran itu dia terlalu walaupun satu saja tetapi dia punya coverage dia besar. Dia punya coverage dia besar. Bila mana Allah suruh melihat kepada haiwan yang melata di muka bumi. Bermakna Allah tak perlu sebut rusa, harimau, kucing. Allah tak perlu sebut begitu. Allah sebut haiwan yang melata di muka bumi. Maka kalau kita nak tengok tanda-tanda kebesaran Allah, lihatlah apa saja haiwan yang ada di muka bumi. Jadi bayangkan berapa banyak teknologi yang kita boleh hasilkan, ataupun sains yang kita boleh hasilkan, ataupun perilaku haiwan itu sendiri, seperti mana orang dahulu melihat kepada kucing makan sesuatu daripada tumbuh-tumbuhan untuk ubat-ubatan. Jadi di situlah Allah beritahu pada haiwan yang melata di muka bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. So di situ satu ayat boleh cover sampai 30-40 page. Itu maksud saya lah kan. Tidaklah orang kata satu ayat untuk satu perkara aja. Itu antara yang saya mungkin share dalam jilid yang ketiga nanti. InsyaAllah saya sharekan sikit nanti di akhir rancangan kita ni. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair doktor. Jadi insya-Allah untuk sesi yang seterusnya ini saya serahkan kepada doktor sekitar dalam 40 minit hingga 45 minit untuk doktor ceritakanlah konten buku ni, kupasan tentang bagaimana bukti-bukti teknologi yang ada di dalam Al-Quran ini, kejuruteraan, matematik, sains dan sebagainya. Jadi jemput doktor selama 45 minit insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Nik Fahma kerana memberi ruang ini. InsyaAllah saya share skrin dahulu untuk kita tengok bersama. Sebelum tu saya pilih yang mana ya? Kita pilih yang ni. Baik. Saya nak tanya pada Ustazah, nampak tak slide tu? Baru tengah buka ni. Ustazah nampak ke slide ni Ustazah? Started screen sharing. Dia tak keluar lagi. Mungkin dia delay sikit. Okey, baik. Belum lagi. Okey, nampak doktor. Nampak dah. Nanti doktor boleh buka full screen kot insya-Allah. Betul, baik, betul. Okey, ini logo lah yang saya minta pelajar saya cipta, pandai pelajar saya ni. Yang Q yang besar tu Al-Quran lah. Di dalamnya ada petunjuk sains, teknologi, engineering, matematik dan arts, ini seni. Ada di situ. Saya besarkan skrin ni. Maksudnya di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk sains. Tapi Al-Quran itu bukan buku sains. Jangan orang pergi kata kenapa dalam Al-Quran tak sama macam buku sains kat sekolah. Itu masalah lah kan. Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran itu adalah petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, keterangan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan
pembeza. Itu Al-Quran. Yang kita nak tahu hari ini, dalam Al-Quran tu ada petunjuk-petunjuk sains yang Allah bagi tahu, seperti mana di awal ayat tadi yang yang Ustazah bacakan tentang penduduk pemuda Kahfi yang ketika tidurnya mereka dibolak-balikkan ataupun dibalik-balikkan ke kiri dan ke kanan. Kalaulah saya tanya kepada orang ramai, siapalah yang tahu ketika dia tidur itu dia pusing berapa kali ke kanan, berapa pusing kali ke kiri, betul tak Ustazah? Tak adalah kita sedar berapa kali kita, macam tadi saya tidur malam tadi, saya pun tak tahu berapa kali saya pusing kanan, pusing kiri. Bermakna bagi kita perkara itu terlalu remeh ataupun terlalu kecil untuk kita ceritakan kepada orang. Dalam ayat yang lain bermaksud kat situ bila Allah kata Allah balikkan kiri ke kanan, bermaksud yang membalikkan kita itu bukanlah kita, sebab kita tak sedar. Kita tak tahu berapa kali kita pusing. Jadi Allah yang buatkan. Tapi kenapa diceritakan dalam Al-Quran? Di sini saya menunjukkan, saya melihat apa saja yang dinyatakan dalam Al-Quran, perkara itu sangat penting dan perkara itu kalau diteliti dan diberi lebih sedikit fokus di situ, maka kita akan jumpa macam-macam yang Allah mahu kita jumpalah. Seperti contoh, pemuda Kahfi yang tidur 300 dan tambah 9 tahun itu, kalaulah dia tidur dalam keadaan terbaring begitu saja, apa yang akan berlaku? Samalah seperti pesakit koma ataupun orang yang kena stroke, yang mana terbaring begitu lama, yang akan menyebabkan kulit belakang mereka ni tak akan bernafas lah. Kalau dia baring lama, tertindih itu tak akan bernafas. Dan akhirnya akan menjadi kudis ataupun orang kata busuk dan bernanah. Itu yang, dan akhirnya boleh membawa kepada maut lah. Itulah yang kita kesiankan, yang kita sedihkan bagi ibu ayah yang stroke, anak-anak pula harap kepada nurse sahaja untuk ambil alih hal perihal ayah ataupun ibu yang stroke itu. Boleh dikatakan tahap mana sangatlah nurse yang ada di hospital itu berkesempatan untuk alihkan keadaan ibu dan ayah kita tu. Mungkin dalam sehari mungkin sekali, ataupun silat-silat seminggu sekali, ataupun mereka hanya sempat bersihkan yang bahagian atas saja, yang belakang tu biarlah terbaring begitu sampai begitu lama. Jadi akhirnya membawa mautlah kepada pesakit tersebut, sebab baring yang begitu lama itu menyebabkan kulit rosak dan juga berkudis, dan akhirnya merebak penyakit demi penyakit dan akhirnya membawa maut atau membawa kepada kematian. Di sinilah bila datang perkara ini, bagi kami dalam bidang kejuruteraan, kami melihat kepada teknologi yang boleh dibangunkan untuk masyarakat Malaysia ni dapat satu teknologi iaitu dipanggil tilam, yang kita boleh blow angin daripada bawah. Jadi bila pesakit tu baring di atas tilam tersebut, apabila kita masukkan angin udara, tilam tu akan terangkat. Di antara tilam-tilam tu dia macam ada lekuk lah. Pada lekuk tu dia boleh blow angin. Dia boleh keluarkan angin yang memberi pengudaraan kepada kulit di bahagian bawah. Jadi boleh set timer pula setiap berapa minit, setiap berapa jam untuk untuk tilam tu buat perkara tersebut. Jadi tak adalah orang kata tak adalah melibatkan manusia sangat nak kena kalih kiri dan kanan. Tapi kalih dan kiri dan kanan tu sebenarnya penting untuk tulang juga supaya kita tak terkrem. Ada juga teknologi yang dicipta oleh engineer di mana kita bolehkan menyebabkan katil tu dia menyebabkan orang yang kalau kata tangan dia krem tadi lumpuh tadi tu boleh digerakkan. Bukan digerakkan, maksudnya robot mesin tu yang gerak. Dia punya tulang dia jadi rosak. Di situlah datangnya ilmu kejuruteraan apabila ada masalah dan kita memikirkan. Tapi yang pastinya tadi tilam tadi tu menarik. Sebab apa? Kalau kita set timer tu setiap 10 minit dia akan blow angin, tak adalah yang terbaring koma tu kulit bawah dia akan rosak. Okey, baik. Hari ini saya nak tunjukkan tentang lautan. Ini adalah kandungan yang terdapat dalam buku jilid yang pertama. Biasa kan kita dipertontonkan tentang keadaan dua laut ini yang bertemu namun tidak bercampur. Ini yang menarik ni, laut yang bertemu namun tidak bercampur. Sebelum tu saya nak tanya Ustazah. Ustazah nampak ke gambar laut ni Ustazah? Nampak Doktor. Nampak? Nampak. Laut yang bertemu namun tidak bercampur. Ini di mana? Kalau ikut ceritanya dekat Selat Gibraltar, dekat Jabal Tariq. Kisah Tariq bin Ziyad, iaitu seorang panglima Islam kita lah. Dan juga perkara ini ataupun perihal perkara ini telah diceritakan dalam dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Jadi untuk tunjuk gambar ayat tu, kalau zoom ni saya kena tutup slide dulu kan Ustazah kan? Boleh nampak ayatnya kan, betul tak? Betul, saya kena tutup share ni, dia zoom dia macam tu, dia tak macam Google Meet. Lepas tu saya kena share screen balik, tunjuk ayat dia macam tu. Okey, ni ayat dia.
Di mana dalam ayat ni ia biarkan air dua laut yang masin dan yang tawar mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya. Ini barzah. Ya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Di sini dah bagi tahu perihal akan ayat ini. Ayat ini telah menceritakan perihal akan keadaan dua laut itu. Dalam riwayat Rasulullah tidak pernah ada Rasulullah pernah sampai keadaan kepada dua laut ini. Bermakna di situ menunjukkan Al-Quran ini bukan tulisan tangan Rasulullah. Yang mana tak ada lagi Rasulullah tak pernah sampai keadaan dua laut ini. Okey, saya tutup share ni balik. Saya buka balik slide saya tadi tu. Yang ni Zoom ni itulah dia punya apa? Satu-satu tak kena buka macam ni, tapi tak apa. Kita teruskan. Okey, balik pada cerita di sini. Kalau sekadar kita tahu, kalau kita belajar dalam sekolah, mesti Ustazah pernah biasa dengar Bloom's taxonomy ni, kalau kita belajar sekadar tahu, iaitu level yang pertama sekali, tahu akan adanya dua laut ini, tahu dua laut ini wujud, dan tahu dari surah mana, ayat mana, itu level yang pertama, Ustazah, iaitu knowledge, tahu. Kalau boleh kita nak pergi level yang seterusnya, iaitu level yang kedua, komprehensif atau comprehension, iaitu kefahaman. Kenapa dua laut ini bertemu namun tidak bercampur? Yang tu yang kita nak pergi tu. Kenapa dua laut ini bertemu namun tidak bercampur? Okey, baik. Jadi kita saya nak melukis sikit. Kat sinilah apa yang saintis buat. Saintis ambil sampel air daripada kedua-dua laut ini, kemudian diuji di makmal. Ambil sampel air daripada kedua-dua laut ini, kemudian diuji di makmal, dan apa yang saintis tu jumpa, saintis tu jumpa ada, orang kata apa, tiga perkara yang berbeza lah, dua laut itu. Okey, kejap saya nak tengok kat mana duduknya kertas saya putih tu. Okey, kejap. Dia tak duduk sini, saya kena buka dulu. Okey. Baru nampak. Okey. Ustazah nampak kertas putih ni, Ustazah? Nampak, Doktor. Nampak. Okey, baik. Apa yang berlaku apabila saintis itu membuat kajian kepada sampel air kedua-dua laut itu, yang dia dapati, yang pertama, kedua-dua laut itu mempunyai suhu yang berbeza. Suhu berbeza. Yang kedua, kedua-dua laut itu mempunyai ketumpatan yang berbeza. Ini anak-anak kita belajar dekat sekolah ni, Ustazah. Dalam sains. Dan yang ketiga, kedua-dua laut itu mempunyai kemasinan yang berbeza. Nampak tak kat situ? Okey. Pertama, suhu berbeza. Kedua, ketumpatan berbeza. Dan yang ketiga, kemasinan yang berbeza. Cuma dalam Al-Quran tadi, dalam ayat surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, dinyatakan perbezaan dua laut itu Doktor? Doktor? Okey, para peserta, kita tunggu sekejap, Doktor
Okey, para peserta, sambil-sambil kita menunggu doktor, insya-Allah. Buku Mendorokai Rahsia STEM dalam Al-Quran ni ada 2 jilid tuan-tuan puan-puan yang saya hormati. Kalau untuk jilid yang pertama ni antara yang dikupas di dalam buku ni kalau ikut isi kandungannya, antaranya tentang air hujan, kejadian kilat, air laut masin, air laut masin yang sedang doktor kupas tadi. Nanti insya-Allah doktor akan masuk sekejap lagi, insya-Allah ada masalah teknikal mungkin tadi. Dan juga ada tentang sayap burung, seterusnya tentang lebah. Yang tentang lebah ni adalah menarik juga yang kita boleh tahu dan boleh kita buat tadabbur bersama anak-anak kita. Antaranya juga tentang sendi tulang, tentang kitaran hidup manusia, tentang keindahan gunung, tentang bintang, cap jari manusia. Seperti mana kita tahu cap jari kita, semua manusia ni tak sama, masya-Allah. Dan adanya disebutkan, dan tentang makanan, tentang tanah, tentang tanaman, masya-Allah, tentang matahari. Dan kalau kita pergi ke jilid yang kedua pula, kupasan dia lebih menarik. Dan antara yang saya boleh katakan di dalam isi kandungan jilid 2 ini antaranya adalah tentang bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Dan juga tentang kapal layar. Bagaimana kapal itu boleh terapung di atas lautan, masya-Allah. Dan juga ada tentang semut. Tentang semut pun ada, sekecil-kecil makhluk Allah yang ada bersama kita di rumah kita tu. Adakah kita tafakur ataupun kita berfikir tentangnya, masya-Allah, tentang semut ini. Dan juga tentang buah-buahan juga disebutkan, tentang lalat. Lalat pun ada disebutkan di dalam Al-Quran ini, masya-Allah. Tentang susu ibu, yang ni pun menarik, tentang susu ibu, pada muka surat 102 untuk jilid yang kedua ini, masya-Allah. Tentang susu ibu, bagaimana disebutkan tentang mereka kena menyusu genap 2 tahun, apa hikmahnya dari sudut sainsnya macam mana, masya-Allah. Dan juga ada disebutkan tentang ibrah ekonomi. Ibrah ekonomi ini ada disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 48. Bagaimana bagaimana dalam Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita strategi pengurusan ekonomi yang baik, masya-Allah. Sempat hari itu saya dengar ada perkongsian daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman tentang ayat 47 dan 48 surah Yusuf ini. Masya-Allah, Al-Quran ini sangat lengkap, menceritakan kepada kita, memberi tunjuk ajar kepada kita, sehingga kan dari sudut ekonomi pun ada Al-Quran beri tunjuk ajar kepada kita. Antaranya adalah situasi yang dialami oleh Mesir, yang mana Mesir mengalami kemarau selama musim kemarau yang panjang, masya-Allah. Dan Nabi Yusuf, Allah berikan kepada dia hikmah, kebijaksanaan, dia mampu untuk mentakwilkan mimpi Raja Mesir pada waktu tersebut, masya-Allah. Jadi berhubung dengan strategi pengurusan ekonomi Mesir ni, Nabi Yusuf ni selepas itu dia dilantik menjadi Menteri Keuangan Mesir masa tu. Dan yang menarik disebutkan di dalam ayat ni, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kan? Di sini Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi Raja Mesir pada waktu tersebut. Dia kata dia memberikan satu plan tindakan ekonomi kepada kepada rakyat Mesir ataupun kepada Raja Mesir pada waktu tersebut. Antaranya apa plan ekonomi itu? Yang pertama dia kata, hendaklah kamu bercucuk tanam dengan bersungguh-sungguh selama 7 tahun. Okay? Maksudnya ayat ini kita boleh praktikkan semasa dalam kita musim pandemik. Maksudnya kita perlukan tenaga yang lebih ataupun kita kena bersungguh-sungguh untuk kita meningkatkan ekonomi ataupun taraf hidup keluarga kita, kan? Dan fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila. Dan dalam ayat ini disebutkan apa yang kamu ketam itu biarlah pada tangkai-tangkainya. Apa maksud ayat ni? Maksudnya di sini adalah kita kena menjaga kualiti makanan itu.
Okey, sebab di dalam ayat ini disebutkan apabila kita ketam sesuatu ataupun beras ataupun padi itu, okey, kita biarkan dia pada tangkai-tangkainya supaya dia berkualiti dan boleh tahan lama. Jadi pada waktu pandemik ini, pentingnya untuk kita tahu cara penjagaan makanan kita supaya ia tahan lama. Okay? Sebagai contoh, cara penyimpanan di dalam peti itu sayur-sayur dan sebagainya supaya dia tahan lama, supaya kita dapat makan, kita dapat hidup dengan baik dan kita dapat sediakan makanan yang terbaik untuk keluarga kita pada musim pandemik ini. Dan yang terakhir, plan yang ditunjukkan di dalam surah Yusuf ini, illa qalilan mimma ta'kulun. Okay? Di sini disebutkan tentang sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Dia kata, jadi di sini ternyata pendekatan Nabi Yusuf ni dalam menyelesaikan kemelut musim kemarau kat Mesir itu satu perkara yang tidak pernah terfikir oleh kebanyakan orang pada waktu tersebut. Dan Al-Quran menyebutkan perkara ini, bagaimana Nabi Yusuf ini diberi kebijaksanaan untuk berikan idea ini kepada Mesir pada waktu itu. Okay? Dan kebanyakan orang pada waktu tersebut tak terfikir pun cara penyimpanan gandum dan sebagainya supaya mereka boleh bertahan selama 7 tahun berturut-turut itu. Dan strategi ini dinyatakan membuahkan hasil seperti mana yang Allah sebutkan di dalam ayat 48. Ayat tersebut menceritakan bagaimana hasil pertanian yang diusahakan selama 7 tahun berturut-turut itu benar mencukupi mereka, mencukupi untuk mereka guna pada musim kemarau. Okay? Musim kemarau tu. Jadi pendekatan Nabi Yusuf ini sangat bijak, masya-Allah, dan Al-Quran menyebutkan secara jelas bagaimana Allah berikan kebijaksanaan ini kepada Nabi Yusuf untuk mentakwil dan memberikan pelan tindakan ekonomi kepada masyarakat Mesir waktu tersebut. Dan pelbagai lagi lah dalam buku ni, memang sangat menarik. Saya pun tak habis baca lagi buku ni, tapi apabila buka buku ni memang sangat terkejut, memang sangat ajaib lah fakta-fakta Al-Quran ini, Masya Allah, yang sudah lama dah Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi kita tengah menunggu doktor lagi. Mungkin doktor ada masalah teknikal sikit. Dan menarik juga di dalam jilid 2 ni ada disebutkan tentang warna. Masya Allah, warna. Hari tu saya ada jumpa satu PDF Al-Alwan fil Quran. Masya Allah. Dia mengupas tentang warna-warna di dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran ini pun ada disebutkan warna-warna, Masya Allah. Warna apa yang puan-puan tahu? Mungkin boleh dicatatkan di ruangan komen, Masya Allah. Boleh nanti saya tengok ruangan komen itu, ramai yang berada bersama kita, 90 orang, Masya Allah. Kita akan tunggu doktor, insya Allah. Doktor sedang berusaha untuk on laptopnya, mungkin hang dan sebagainya, ada masalah teknikal sikit. Jadi mungkin puan-puan, tuan-tuan yang ada di bersama kita secara live ini, kita sedang menunggu doktor lagi. Sambil-sambil tu kita boleh puan-puan catat tak warna apa yang puan-puan pernah jumpa di dalam Al-Quran? Boleh Ustazah tunjuk gambar-gambar buku. Okey, gambar-gambar buku. Ustazah pun ada background, jadi tak nampak sangat sebenarnya. Yang ni, sekejap Ustazah try ubah. Okey. Nampak Ini bukunya tuan-tuan, puan-puan. Sekejap Okey, ni bukunya kalau puan-puan nampak. Ini jilid kedua, okey. Dan ini jilid yang pertama. Ada dua lah. Okey, ada dua. Dan kita tengok di dalam buku ni, okey. Ini antaranya di dalam buku ni. Sekejap ni. Yang ni tentang kejadian bayi. Okay, ada dengan grafik, ada ayat Al-Quran tentang perkara tersebut. Dan yang menarik tuan-tuan, puan-puan yang sedang mendengar bersama kita, di dalam buku ni juga ada diletakkan link QR code untuk kita scan dan kita boleh ke video di YouTube.
Okay, video di YouTube, Masya Allah. Jadi untuk tengok tentang contohnya tentang bayi ini, kita boleh scan di link YouTube ini dan kita boleh tengok video bagaimana kejadian bayi itu di dalam janin. Masya Allah. So semua ada, Masya Allah, ada yang sebut tentang warna-warna tadi. Terima kasih Puan Amalina Hashim. Puan Amalina Hashim. Dan ada yang bersama kita juga Puan Fazila, Puan Yana, Puan Lazmun Syahra. Masya Allah, ramai bersama kita. Kita masih lagi menunggu doktor. Kita doakan Allah mudahkan doktor untuk live, insya-Allah. Tentang warna tadi, mungkin boleh komen di ruangan komen apa lagi warna yang puan-puan ada jumpa, tuan-puan ada jumpa di dalam Al-Quran. Muka surat 120, buku pada jilid yang kedua ini ada cerita tentang warna-warna. Masya Allah. Spektrum warna dan sebagainya. Okay. Dan yang menarik juga dalam buku ni ada beberapa haiwan yang disebutkan dan di-highlightkan di dalam buku ini. Antaranya contohnya semut, semut yang di-highlightkan yang mana Allah sebut di dalam surah An-Naml ayat 18 semasa peristiwa Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semut. Allah sebut tentang hingga apabila mereka sampai ke Wadin Naml, kan, ke tempat semut tu, berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu, kan, masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Masya Allah. Sekecil-kecil haiwan itu pun Allah ada sebutkan di dalam Al-Quran ini. Masya Allah. Dan kalau kita tengok kehebatan Nabi Sulaiman ni, Allah berikan kepada dia kelebihan, dia boleh mendengar ucapan semut itu. Masya Allah. Dan untuk buku ni harga dia harga asal satu buku RM55. Sepatutnya kalau dua buku itu 110. Tapi untuk waktu sekarang masih lagi ada harga promosi RM90 untuk satu set. Untuk 2 jilid itu, 2 jilid bersamaan satu set. Jadi ada harga promosi sekarang jimat RM20. Kan? Jadi puan-puan yang nak dapatkan nanti boleh dapatkan buku tu melalui, boleh hubungi terus ke nombor di komen itu, insya-Allah. Okay, admin sudah meletakkan nombor di ruangan komen. Nanti puan-puan boleh WhatsApp nombor tersebut untuk dapatkan buku ni, insya-Allah. Sementara ada harga promosi dan buku ini kena pre-order, puan-puan, tuan-tuan, sebab buku ni dah habis stok. Pihak penerbit akan cetak dan insya-Allah pengeposan insya-Allah bermula 16 Julai, insya-Allah. Okey. Doktor, okey ke doktor? Ya, okey. Dah okey, masya-Allah. Alhamdulillah, Allah bantu juga, masya-Allah. Tak nampak lagi muka doktor ni. Video dah on. Okey, dah buka. Okey, alhamdulillah doktor. Okey. Okey, boleh insya-Allah boleh teruskanlah, insya-Allah. Baik, saya mohon maaf apa yang berlaku tadi. Tiba-tiba dia jadi hang dan saya terpaksa tutup laptop dan buka balik. InsyaAllah nasib baik kita boleh masuk balik. Allah dah izinkan. Kita kongsi balik. Apabila saintis membuat kajian, saintis dapati ada 3 perbezaan, iaitu yang pertama dari segi suhunya berbeza, bermakna kedua-dua laut itu mempunyai suhu yang berbeza, dan kedua-dua laut itu mempunyai ketumpatan yang berbeza, dan kedua-dua laut itu mempunyai kemasinan yang berbeza. Di sini yang menarik untuk kita tengoklah, kan. Kedua-dua laut itu mempunyai kemasinan yang berbeza. Okey, saya pergi balik ke ni. Nak tengok balik slide tadi tu. Sebelum tu saya share dulu skrin. Nampak ke ni Ustazah skrin saya ni? Nampak doktor. Sekejap, dia sedang buka. Okey.
Sekarang Ustazah nampak skrin warna apa? Putih. Putih saja Putih saja. Okey, baik. Yang saya tulis balik yang pertama tadi, kedua-dua lautan itu mempunyai dari segi kejap ya, saya tengok balik. Yang mempunyai dari segi suhu yang berbeza. Okey, yang pertama suhu berbeza. Okey, kejap saya ni. Yang kedua ketumpatan. Dan yang ketiga kemasinan. Ustazah nampak saya ke Ustazah? Nampak doktor dan nampak juga slide. Dapat Nampak slide pula, nampak tulisan. putih. Tulisan pun nampak, alhamdulillah. Kemasinan. Okey, 3. Sedangkan dalam Al-Quran tadi hanya mention satu saja iaitu kemasinan. Tidak dinyatakan tentang suhu dan juga tidak dinyatakan tentang ketumpatan. Maka ada saintis, beberapa orang bertanya kepada saya bagaimana untuk cari titik persamaan. Saya kata mudah saja. Jom kita balik kepada eksperimen sains tingkatan 1 di sekolah. Kalau Ustazah masih ingat lagi, tingkatan 1 kita ada ambil sains. Nama amali ni adalah menentu takat didih benda asing dalam air suling. Dia ambil 2 bikar begini Ustazah. Kemudian dimasukkan air suling. Di sini dimasukkan garam. Dimasukkan garam. Dan satu lagi tak perlu masukkan garam. Kemudian dipanaskan. Dia guna penunuh bangsa lah. Guna penunuh bangsa. Lama saya tak guna penunuh bangsa. Ustazah, kan? Kemudian apabila kedua-dua ni dah mendidih. Diletakkan termometer untuk disukatkan suhu. Apa yang berlaku? Air suling biasa, takat didih dia 100 darjah Celsius. Tetapi bagi air suling bergaram, takat didih dia 102 darjah Celsius. Di sini menunjukkan perbezaan kemasinan telah menyebabkan berlaku perbezaan suhu. Ni yang menarik ni. Jadi memadailah Quran menyebut satu kerana kemasinan itulah menyebabkan suhunya berbeza. Dan akhirnya bagaimana nak melihat dari segi ketumpatan? Ambil lagi 4 bikar macam ni. Di rumah mungkin tak ada bikar lah. Pakailah cawan tak apa. Kemudian masukkan air suling. Dan akhirnya yang ni kita masukkan 10 sudu garam. Di sini masukkan 6 sudu garam. Di sini masukkan 3 sudu garam. Dan yang ni jangan masukkan garam. Dan akhirnya kita letaklah perwarna merah, biru, hijau dan kuning. Dan kita nak masukkan dalam satu silinder penyukat. Ni zaman sekolah guna benda ni. Letakkan yang warna merah dahulu. Warna biru. Kemudian letak warna kuning, warna hijau. Dan akhirnya letak warna kuning. Kita letak yang paling masin dahulu di bawah. Bila mana kita letak yang paling masin di bawah, dia akan jadi berlayer macam ni. Atau berlapis begini. Kalau kita letak kuning dulu, nanti dia akan bercampur. Sebab yang akan masin akan turun ke bawah. Di sini menunjukkan perbezaan kemasinan telah menyebabkan perbezaan ketumpatan. Maka yang paling masin akan di bawah, kedua masin, ketiga masin dan yang tawar akan berada di atas. Di sinilah menunjukkan, memadailah Quran menyebut kemasinan kerana kemasinanlah menyebabkan suhunya berbeza dan kemasinanlah menyebabkan ketumpatan yang berbeza. Namun usaha yang dibuat oleh saintis tersebut harus dipuji kerana dia buatkan kita lagi faham akan ayat ini tadi, keadaan ini tadi. Itu yang menariklah untuk kita tengok. Baik, kita sambung lagi Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh doktor, boleh. Jelas. Alhamdulillah. Bagi kami dalam bidang kejuruteraan, sebab tu apabila kita cerita tentang STEM tu, dia sains, teknologi, engineering, matematik. Kalau boleh kita nak pergi kepada bidang kejuruteraan. Iaitu bidang yang orang kata level aras yang ketiga, iaitu application, penggunaan. Takkanlah Allah hanya buat laut itu sekadar tempat pelancongan. Ustazah, pergi sana tengok laut, lepas tu tengok subhanallah, balik macam biasa. Buat kerja macam biasa, tak ada apa-apa kelebihan kat situ. Mestilah sesuatu yang Allah buat begitu hebat untuk manusia kaji dan teliti, dan apalah yang kita boleh dapat daripada situ. Dan akhirnya apa jurutera buat? Dibangunkan sebuah kolam yang kita dinamakan sebagai solar pond atau kolam solar. Diletakkan air yang paling masin di bawah dan air yang tawar di atas. Kenapa air tawar di atas? Kan dah kita belajar sains tadi, yang masin lagi tumpat maka dia akan berada di bawah. Yang kurang masin akan berada di atas, yang tawar akan berada di paling atas. Jadi akan wujud satu sempadan di antara masin dan tawar ni, dipanggil barzah ni. Dia akan terpisah nanti. Apabila terik matahari tengah panas, waktu tengah hari ni Ustazah, air yang atas akan cecah 30 darjah Celsius, tapi air yang di bawah mencecah 90 darjah Celsius. Panas. Kemudian apa dibuat oleh jurutera? Air yang panas ini disedut masuk, pakai pump lah, disedut masuk satu batang paip, kemudian dibuat seperti heater cerik. Dan masuk semula ke dalam tangki. Air yang heater cerik ni masuk dalam tangki yang ada air.
Oleh kerana air yang panas masuk ke dalam batang paip, paip menjadi panas, paip yang panas bertindak seperti heater cerek dan menyebabkan air dalam ni mendidih dan menjadi wap dan keluar menggerakkan enjin wap. Dengan pergerakan enjin wap ni kita boleh dapat electricity, Ustazah. Enjin wap zaman dulu tu. Kemudian enjin wap ni, wap ni akan dialirkan masuk ke dalam satu lagi tangki yang dialirkan air sejuk. Macam tu. Kemudian wap ini kena kepada paip yang sejuk, bertukar menjadi kondensasi, bertukar balik jadi air. Dan akhirnya air ini masuk semula kepada tangki yang di bawah. Itulah yang dibuat di satu teknologi yang dibangunkan di Israel, di Arab Saudi dan juga di India, di Gujarat, India. Dipanggil solar pond atau kolam solar. Yang untuk mendapat elektrisiti dalam skala besar. Jadi kita tengok sikit, saya stop sharing ni, kita tengok sikit bagaimana rupa kolam solar tu. Agak besar sikit. Kalau kat rumah ada kolam ataupun keliling tu ada kolam air, bolehlah buat satu saja. Dekat kawasan perumahan tu lah kan. Mungkin kita kena panggil engineer untuk bangunkan lah. Dekat sana. Okey, sekarang ni saya share slide saya balik. Slide saya semula. Untuk tunjuk macam mana rupa kolam solar tu sendiri. Yang menarik lah. Yang mungkin ada di kalangan kita tak pernah tengok pun. Tapi gambarnya ada di dalam buku menerangkan rasa sistem dalam Al-Quran lah. Untuk dilihat oleh ni. Kita tengok sikit rupa kolam solar tu. Saya tunjukkan. Besar, agak besar dan boleh menghasilkan elektrisiti. Satu yang sangat menarik, mungkin kita boleh lahirkan engineer atau jurutera di kalangan kita untuk pergi ke sana dan belajar bagaimana keadaan kolam solar tu sendiri dan akhirnya balik buat satu atau dua di Malaysia ni. Contoh bagi orang kata apa, untuk green teknologi ni, kita tengok ni saya tengah buka skrin dia warna putih ni, dia tunjukkan gambar rupa kolam solar tu. Macam ni. Ustazah nampak bentuk dia besar. Kalau ada satu dekat Malaysia ni menarik lah kan. Mungkin kita boleh buat lawatan ke sana, mana tahu Mutiara Tadabbur ada bajet yang besar besok. Didoakan boleh pergi ke sana melawat, buat lawatan sambil belajar. Lepas tu kita boleh ceritakan sikit apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Doktor tak keluar lagi gambarnya? Gambar belum keluar lagi. Saya dah keluar dah. Saya kena share. Doktor kena share. Betul. Jadi Zoom dia tak sama dengan apa nama tu. Tak sama macam Google Meet. Okey, saya kena share. Okey, ni gambar dia. Maksudnya kat sini nak tunjuk kalau lah ada kesempatan atau rezeki yang kita boleh pergi sana, nanti kita boleh tengoklah rupa kolam solar tu. Nampak Ustazah kolam dia? Besar kan? Nampak Doktor, nampak. Ini kalau kita boleh pergi lawatan nanti bila dah bukan tak lagi PKP, insya-Allah. Saya teringin agak nak pergi ni kan. Negara mana Doktor? Sekali dia lagi? Ada di Arab Saudi ada, di India ada dan juga di Israel ada. Jadi kita pergilah yang Arab Saudi itulah kan. Nak pergi yang sana tu susahlah pula. Di India ada sebuah kilang Gujarat India. Kalau pada buku menerangkan rasa sistem dalam Al-Quran, boleh di scan QR code tu, boleh tengok bagaimana di Arab Saudi, di India tu mereka guna elektrisiti yang terhasil daripada kolam solar ni untuk sebuah kilang. Sebuah kilang hebat. Macam tu tahap mereka mengguna pakai teknologi yang Allah berikan kepada mereka. Okey, balik saya sharing balik ni tadi, saya stop balik. Okey, kita tengok sikit macam mana simulasi ataupun video ni pun boleh di-scan dekat dekat buku tu dan kalian boleh lihat. Okay, sebelum tu saya sharing dulu. Macam biasalah Zoom ni dia kena tutup buka lah sikit lah kan. Cuma best dia Zoom ni sambil kita buka ni kita boleh buat kerja lain kat belakang lah kan. Itulah kelebihan Zoom tu. Kalau yang Google Meet yang kita share screen, dia tak boleh buat lah apa saja orang akan nampak. Saya buka video dia untuk tengok bagaimana stimulasi ataupun keadaan kolam solar tu sendiri kan. Di sanalah di Arab Saudi ataupun di Israel sana. Saya share sikit skrin kat sini. Ni rupa video dia, kita tengok sama-sama. Okey, silakan. Ini air yang mendidih tu, air yang panas tu diserap masuk dalam batang paip. Paip ni jadi panas, dia bertindak seperti heater.
Menyebabkan air dalam tangki ni mendidih dan menggerakkan enjin wap lah. Dia memutarkan ni roda ni, akhirnya enjin wap menghasilkan electricity. Ini kelebihan. Bila mana kita melihat perbezaan kemasinan itu boleh menyebabkan hasil elektrik. Okey, saya pendekkan sikit lah sebab masa kita dah tak banyak tadi kan, dah terputus dekat ni tadi. Kita terus kepada screen ni tadi, sambung balik cerita kita ni. Baik. Terus kepada yang menarik lagi untuk kita kaji tentang ni adalah kita tengok lagi tajuk yang lain. InsyaAllah saya cuba sharekan tajuk. Sebelum tu saya sepatutnya share yang satu lagi ni. Okey. Baik, alhamdulillah. Apa lagi yang menarik untuk kita kaji? Saya nak tunjukkan tentang bayang-bayang. Menarik tentang bayang-bayang ni. Ustazah biasa ajar tentang bayang-bayang ke sekolah? Dalam kelas? Tentang bayang-bayang. Tak biasa, Doktor. Tak biasa lagi. Kita tengok pasal bayang-bayang. Apa yang menarik tentang bayang-bayang ni? Biasanya kalau kita tanya kepada anak-anak kita, kita rasa dia orang ni peduli ke bayang-bayang, Ustazah? Anak-anak kita pada hari ni, dia kisah ke bayang-bayang? Contoh macam dia tengok... Kalau macam saya sendiri ada anak 3 tahun tu, ajar juga dia tentang bayang-bayang. Macam kita buat apa dalam gelap tu kan, kita betul. guna eksperimen dengan kita punya torchlight tu kan. Betul. Cuma generasi yang makin besar ni dia kurang sikit. Kalau yang 3 tahun ke bawah tu dia memang minat lah dengan bayang-bayang tu. Kalau yang dah masuk darjah sekolah rendah tu dengan sekolah menengah ni dia dah tak heran dah bayang-bayang. Even tambah-tambah kalau orang tua macam kita ni lagilah tak peduli bayang-bayang ni. Besok kalau dah tak ada bayang-bayang baru kita heran. Kenapa tak ada bayang-bayang? Rupanya dah meninggal lah Ustaz kan. Tak ada bayang-bayang. Orang kata hantu tak ada bayang. Saya pun tak tahu tak meninggal lagi kan. Apa yang menarik tentang bayang-bayang ni, kita dulu diajar bagi kisah anjing dengan bayang-bayang, yang mana moral of that story, jangan tamak. Kita juga diajar harimau yang angkuh, yang rasa diri dia sangat hebat, lalu dipedaya oleh sang kancil yang mengatakan bahawa dalam sungai itu ada seekor lagi hebat. Lalu sang kancil suruh dia terjun dalam sungai lawan dengan yang seekor lagi. Padahal itu bayang-bayang dia sendiri. Akhirnya dia mati lemas. Moral of that story, jangan angkuh. Kita juga dibuat persembahan bayang-bayang menjadi rama-rama, menjadi ular, menjadi kepala gajah. Ustazah, pernah tengok orang buat macam Ustazah buat tadi dengan anak-anak tu. Wayang kulit kan. Dan sebagainya lah boleh jadi. Hari ni ada orang dah guna tubuh badan Ustazah. Mereka duduk belakang tabir buat persembahan bayang-bayang, dibayar puluhan ribu ringgit. Dengan bayang-bayang orang boleh dapat puluh-puluh ribu ringgit Ustazah. Kita bayang-bayang pun tak peduli. Macam mana tu kan? Yang tu yang kita hairan tu. Kita boleh tengok sikit kan, mungkin boleh tubuhkan satu kelab ataupun persatuan ataupun tim lah. Macam kumpulan nasyid ada di sekolah. Kumpulan choir ada sekolah. Boleh ada satu lagi kumpulan bayang-bayang. Nampak lawak lah pula nama kumpulan bayang-bayang kan. Mungkin nama shadow team ke kan. Nampak grand sikit kan, nama orang putih sikit kan. Yang mana buat persembahan bayang-bayang, modalnya hanya kain putih dan juga lampu di belakang. Buat persembahan dengan kreativiti akan terhasil begini. Kita boleh buat macam ni nanti. Sebab dia orang guna tangan Ustazah. Macam-macam dia orang boleh buat. Ni arnab Ustazah. Tiba-tiba jadi arnab. Macam tu. Anak-anak nanti kalau ada orang jemput pihak sekolah bagi quotation, bayar berapa kan. Jadi rooster. Jadi burung. Menarik kan? Macam mana kita melihat bayang-bayang tu tadi kan. Kita pun kena lahirkan generasi yang begitu jugalah insya-Allah. Okey, saya nak tunjuk sikit tentang
apa yang menarik tentang bayang-bayang ini, kita boleh kira ketinggian, Ustazah. Dengan bayang-bayang kita boleh kira waktu, jarak, masa. Saya pendekkan cerita lah sebab masa dah terhad. Jadi dengan bayang-bayang kita boleh tentukan waktu sebab panjang bayang-bayang itu sendiri memberi gambaran. Kalau betul-betul bayang-bayang itu di bawah kaki kita bermakna tengah hari. Nampak sedikit bayang dipanggil tergelincir matahari, yakni waktu zuhur. Macam ni lah, ni kayu. Ada bayang-bayang betul-betul bawah kaki, itu tengah hari. Nampak sikit bayang dipanggil waktu zuhur. Sehinggalah bayang-bayang itu sama panjang dengan kayu ini. Sama panjang dengan kayu ini. Itu dipanggil biasanya pukul 4 petang. Dia pukul 4 petang. Kalau bayang itu lebih panjang daripada tiang, itu dipanggil waktu asar. Sebab apa? Bayang lebih panjang daripada tiang. Bermakna daripada tergelincir matahari tadi sampai bayang-bayang sama itu zuhur lah. Lebih kurang kan. Lebih sikit itu waktu asar. Lebih sikit itu waktu asar kita nampak. Sebab tu kita sembahyang asar 4 lebih Ustazah. 4.30, 4.40 lebih sikit waktu asar. Ini pun kita boleh share. Biasanya guru pendidikan Islam akan ajar pada pelajar lah. Tetapi kena cerita juga sains. Kenapa bayang-bayang berlaku? Apabila ada objek legap yang menghalang cahaya, menyebabkan terbentuklah bayang-bayang. Sebab tu orang dahulu kala menggunakan bayang-bayang ni sebagai jam. Bila matahari itu, katalah bayang-bayang sebelah sini dulu, kemudian bayang-bayang tu memendek panjang sampailah akhirnya dia panjang belah sini pula. Jadi dia letaklah ni 1, 2, 3 waktu jam. Dia buat macam tu. Orang dulu menggunakan dia panggil jam matahari. Dia panggil jam matahari, mereka guna bayang-bayang. Dan ada juga cara kita nak sukat ketinggian Ustazah. Di mana kalau ada ketinggian pokok macam ni, dia pun ada bayang. Kalau dia ada bayang, jadi kita boleh guna nisbah. Macam mana kita nak guna nisbah? Kita ambil satu lagi kayu yang kita tahu tinggi dia berapa. Katalah tinggi dia 1 meter. Tinggi pokok ni kita tak tahu. T. Dia pun ada bayang. Bila dia ada bayang, kita sukat bayang dia. Katalah bayang dia 0.5 meter. Jadi kita guna nisbah. Kita pun sukatlah panjang bayang ni juga. Katalah 2 meter. Jadi kita guna nisbah. Tinggi pokok T ni bahagi dengan bayang dia. Samakan dengan tinggi kayu bahagi dengan bayang dia sendiri. Jadi kita boleh bawa 2 ni pergi sebelah Ustazah. Dapatlah tinggi pokok 4 meter. Tak payah tunggu lama-lama bawah pokok tu. Dengan menggunakan nisbah matematik yang sekolah ajar tu, kita dah boleh kira ketinggian sesuatu. Dan juga bayang-bayang juga kita boleh manfaatkan. Sebab apa nak manfaatkan bayang-bayang? Berdasarkan surah Al-Furqan ayat 45. Nanti saya akan tunjuk ayat ni. Yang mana Allah suruh kita, apakah kamu tidak memperhatikan? Tidakkah engkau memperhatikan kekuasaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan jika dia kendaki, tentulah ia menjadikannya tetap, yakni tidak bergerak dan tidak berubah. Dan kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Jadi kalau pada setiap waktu pada setiap tahun ada matahari betul-betul tepat atas Kaabah, di mana kita boleh tentukan arah kiblat, arah yang berlawanan dengan bayang-bayang itulah arah kiblat. Ni kayu, ada bayang-bayang, dan lawanan dia itu adalah arah kiblat. Ini setiap tahun dibuat kan Ustazah kan, untuk kita tentukan arah kiblat. Senanglah kan. Senang kita nak buat nak tentukan arah kiblat berdasarkan kedudukan bayang-bayang itu tadi. Dan yang menarik ni Ustazah, ada seorang lelaki dulu nama dia Eratosthenes. Saya pun tak tahu ni bukan orang kita ni Ustazah ni. Eratosthenes. Nama bukan nama orang kita lah. Kan kata orang, ada satu orang tu, cikgu tu dia kata dia ni orang Kuala Pilah. Saya pun tak tahulah betul ke tidak kan. Tapi yang saya tahu dia orang Mesir lah. Dia selalu bertukar tempat. Apa yang menariknya, Eratosthenes ni lahir 276 sebelum Masihi Ustazah. Bermakna dia lebih awal daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan lebih awal daripada Nabi Isa alaihissalam. Lagi awal, lagi awal daripada itu. Eratosthenes ni pun kita tak tahu apa agama dia, tapi kalau dia adalah orang yang taat kepada apa yang disampaikan oleh para rasul dahulu, insya-Allah lah baiklah tempatnya di sana esok. Okey. Apa Eratosthenes dia buat? Dia selalu bertukar tempat dengan sahabat dia. Satu hari tu dia berhenti di sebuah kota, nama kota tu kota Alexandria, atau nama Mesir dia adalah kota Iskandariah. Okey, depan dia ada sebuah telaga macam ni Ustazah. Dia bila dia jenguk dekat telaga tu, dia boleh nampak lantai telaga. Maksudnya dia boleh nampak dasar telaga tu. Bermakna matahari betul-betul atas kepala dia. Sebab tu dia boleh nampak lantai telaga tu. Sebab kalau matahari condong, pastinya belah sini akan jadi gelap. Sebelah sini dia yang terang. Betul.
tapi dia boleh nampak lantai telaga tu. Itu yang menarik kat sini ni. Macam mana dia buat tu? Yang ni orang kata benda yang nak tengok ni. Jadi dia bayangkan beginilah. Ni bumi, dia duduk dekat sini. Ni matahari atas kepala dia. Matahari tepat atas kepala dia dan bayang-bayang betul-betul bawah kaki dia. Sedangkan kawan dia di tempat lain ada bayang-bayang. Kawan dia di tempat lain ada bayang-bayang. Jadi dia kata dapat ilham. Kalau lah ini dipanjangkan akan jumpa di pusat bumi. Maka sudut di sini sama dengan sudut di sini. Sebab tu kita belajar dalam matematik sekolah. Tingkatan 2 ke tingkatan 1 saya tak pasti ini. Garis lari ni sudut di sini sama dengan sudut di sini. Macam mana nak kira sudut tu? Senang aja. Ini kayu ada bayang. Kayu tu ada bayang. Letak tali hujung kayu, letak tali hujung bayang. Lepas tu pakai jangka sudut tu. Sukalah sudut. Menurut cerita di situ saja, nilai sudut yang didapat adalah 7.2 darjah. Dan jarak dia dengan sahabat dia ni berdasarkan cerita saya baca kan, iaitu 5,000 stadia. Apa benda stadia ni saudara? Stadia ni satu putaran stadium, satu pusingan stadium tu. Katanya. Ada pendapat yang mengatakan satu stadia bersamaan dengan 183 meter. Ada kata 186, ada kata 185, ada kata 184, ada kata 156. Tak kisahlah, kita nak satu nilai je. Ataupun ada yang mengatakan nilai dia adalah 1/50 daripada pusingan bumi. Pun ada juga yang kisah yang bercerita gitu. Okey, menariknya dekat sini, apa dia buat? 5,000 stadia ni, dia tukarlah kepada meter. Darab je lah, darab 183. Kemudian dia bahagikan dengan nilai sudut yang dia dapat, iaitu 7.2 darjah. Dan dia darab dengan keseluruhan sudut, iaitu 360 darjah. Dan apa yang dia dapat kira adalah lilitan bumi. Seorang lelaki yang lahir 276 sebelum Masihi mampu mengira ukur lilit bumi atau lilitan bumi berpandukan bayang-bayang. Nampak tak? Apabila Allah suruh melihat bayang-bayang adalah sesuatu yang menarik, yang hebat yang kita boleh dapatkan. Dengan bayang-bayang orang boleh kira lilitan bumi. Kita ni bayang-bayang pun kita tak peduli. Sebab itulah kenapa saya melihat penting di situ, kerana Allah sebut dalam Al-Quran, tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Bagi kita benda tu remeh. Tetapi Allah sebut. So kita tengok bayang-bayang. Seperti mana yang awal tadi. Ketika pemuda kafir tidur dibolak-balik ke kiri dan kanan. Bagi kita ia remeh. Tapi dengan remeh itulah terciptanya teknologi. Dengan remeh bayang-bayang itulah orang mampu mengira lilitan bumi. Satu yang sangat menariklah untuk kita tengok. Baik Ustazah. Setakat ni ada soalan ke Ustazah yang nak tanya? Tak apa doktor, boleh teruskan dulu. Nanti insyaAllah Q&A nanti di akhir nanti insyaAllah. Okey, baik. Okey. Menarik kat sini kalau kita nak pergi lebih, orang kata apa, nak tengok lebih jauh lah kan, macam mana orang mengira dan segala-galanya boleh. Dalam buku tu akan ditunjukkan. Cuma saya nak tunjuk panjang-panjang ni kena buat siri kedua nanti Ustazah kan. Baru kita boleh share macam-macam lagi lah. Okey, saya nak tunjuk lagi yang lain. Saya hari ni saya nak cerita tentang Bahtera Nabi Nuh. Sikit tentang Bahtera Nabi Nuh yang orang kata apa, menarik lah untuk kita tengok. Menjadi satu isu tentang Bahtera Nabi Nuh ni, ada yang beranggapan kalau mengikut Bible mengatakan bahawa kapal itu berlabuh di Gunung Ararat. Kalau mengikut Al-Quran, kapal itu berlabuh di Gunung Judi. Maka menjadi pergaduhan lah di antara dua pihak. Ada yang kata yang ni salah, tak tepat fakta lah apa semua kan. Akhirnya bila kita lihat, rupanya Gunung Judi itu berada di Banjaran Ararat. Bermakna tempat yang sama je lah kan. Tempat yang sama. Cuma orang kita dia bila tak baca Al-Quran daripada sumber asal ya. Macam contoh Bible sendiri, mereka bukan baca daripada tulisan penurunan Bible itu, Injil itu sendiri. Mereka baca daripada terjemahan atas terjemahan. Jadi kita kalau macam kita, alhamdulillah orang Islam kita apa-apa pun tetap dia akan letak ayat Quran juga. Sebagai sumber utama tu tadi. Arabik dia letak ayat Quran itu dalam bahasa Arab itu sendiri. Kemudian baru dibacakan terjemahan. Kalau mereka tak, mereka sendiri pun tak tahu tulisan Hebrew itu sendiri kan, ataupun Ibrani itu sendiri, bagaimana asalnya turun ayat itu. Sehingga saya tengok satu kisah Dr. Zakir Naik ni, ketika ada seorang perempuan Kristian, dia bacakan Injil dalam Ibrani punya tulisan, dan mana dalam ayat yang dia baca tu disebut perkataan Muhammadin. Menarik saya baca.
Tapi bila diterjemahkan bahasa Inggeris, dia tulis itu sesuatu yang menarik. Perkataan Muhammadin itu diterjemahkan menjadi sesuatu yang menarik. Sebab itulah, bila mana mereka baca dalam terjemahan bahasa Inggeris, mereka tak jumpalah perkataan Muhammad itu. Sebab telah diterjemahkan dalam makna dia kepada sesuatu yang menarik. Padahal kalau dia orang kembali kepada Hebrew punya, memang dia sebut Muhammadin. Ketika itu Nabi Musa bercerita sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi itulah kalau kita tunjuk pada mereka pun, masa mungkin mereka percaya sebab mereka sendiri pun tak pernah kenal Bible itu ataupun Injil itu daripada asalnya. Macam kita menerima Al-Quran memang daripada bahasa Arab. Mereka menerima Al-Quran, mereka menerima Bible mereka tu memang dah dalam bahasa Inggeris. Nasib baik kita tidak ada setengah negara cuba terjemahkan. Seolah-olah macam Al-Quran itu diberi kepada kaum itu terus dalam bahasa kaum tersebut. Macam kita tak, walaupun ada terjemahannya tetap kekal asal bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab ni terlalu kaya dengan ilmu. Hari ni kita baca Ustazah mungkin orang dah biasa dengan bahasa Arab ni. Lain, besok kita baca rasa dah lain pula kita nampak kan. Begitu tinggi sekali ilmu yang ada dalam tu kan. Okey, baik, saya cari sikit tajuk ni, cerita kapal ni. Kalau boleh saya nak buka sikit tentang buku saya ni jilid yang kedua. Kejap, sementara tu. Apabila mereka, para arkeologi, para paleontologi, saintis mula mencari di mana duduknya, di mana duduknya dipanggil kedudukan kapal itu, akhirnya mereka jumpalah di mana, iaitu dia orang jumpa satu lubang yang dindingnya dahulu mereka sangkakan dia adalah gua, dinding dia adalah batu. Tetapi apabila mereka sampai ke tempat itu, dia bukanlah dinding batu, tetapi dia adalah papan. Apabila mereka uji dengan carbon dating ataupun dipanggil pentarihan radiokarbon. Kalau bahasa Melayu dia macam itulah kan. Dan dia orang dapati dia adalah kayu. Kayu yang usia dia hampir 4,800 tahun. Masa dia orang teliti, dia sama seakan-akan pada zaman Nabi Nuh lah. Maksudnya dia orang sangka, dia orang berkatakan apakah ini bahtera Nabi Nuh itu kan, yang mereka jumpa hari inilah. Dia orang nampak macam tu. Dan akhirnya apabila dia orang dah mula kaji, dia orang dah terima itu sebagai kapal dan dia orang buatlah ukuran. Cuma menariknya dalam Al-Quran hanya menceritakan bahtera itu diperbuat daripada papan dan paku. Tetapi dalam Bible, Injil lah, Injil ada dinyatakan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Sebab tu Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Maksudnya kat sini, mahu tak mahu untuk kita kaji kisah orang terdahulu, kita juga kena merujuk kepada Injil dan Taurat. Cumanya macam mana kita nak tahu rujukan kita itu masih asli atau tidak? Kita takut bila mana kita rujuk kepada Taurat dan Injil yang kita dapat yang telah diselewengkan contohnya, kita takut kita akan lari akidah. Okey, bab rujukan kepada dari segi penyelidikan tak ada masalah. Kita bukan merujuk Injil dan Taurat itu dari sudut syariat ataupun akidah. Kita rujuk dari segi fakta. Fakta orang kata tentang bahtera Nabi Nuh tu dan juga yang lain-lain lah. Sebab tu sahabat saya dia pernah tulis, kan kita belajar Rasul ini ada 313. Sahabat saya dia boleh tunjukkan senarai nama 313 tu. Saya pun tanya kepada dia daripada mana datang senarai nama banyak-banyak tu. Dia kata dia orang ambil daripada kisah Israeliat. Jadi di sinilah berdasarkan apa yang Nabi Muhammad pernah kata pada kita tentang Israeliat ni, janganlah kita percaya sepenuhnya dan janganlah kita buang sepenuhnya. Maksudnya kalau untuk belajar ni tak ada masalah. Memang kita boleh rujuk kepada kitab dipanggil kitab Injil dan juga Taurat tadi dan juga kitab-kitab Israeliat tadilah, kita boleh rujuk kat situ. Okey, kejap saya nak pergi kepada ni, saya nak share screen ni sekejap. Ustazah dengar saya, Ustazah? Dengar doktor, dengar. Alhamdulillah. Jelas. Saya cuba share screen kat sini untuk tunjukkan buku yang kedua ni, insya-Allah. Saya pun tengah tengok doktor, dia muka surat 25 doktor. Ya betul. Saya share screen kat sini muka surat 25, ya betul. Kalau siapa yang ada buku ni insya-Allah lah senanglah nak tengok sikit kan. Ni saya nampak kot screen ni kot Ustazah, nampak ah?
Nampak Dr. Tentang bahtera Nabi Nuh tu. Uh-uh. Okey, menarik dekat sini, yang inilah tempat dia. Kita ni kalau sepatutnya apabila Al-Quran bagi tahu kapal bahtera itu berlabuh di Gunung Judi itu, sepatutnya kita kena pergi ke sana, Ustazah. Jadi kalau lepas PKP ni boleh kot kan. Cuma saya dimaklumkan tempat itu tak boleh masuk lagi dah. Kerana mungkin mereka nak menjaga orang kata khazanah yang begitu mahal ini, maka mereka tak benarkan siapa-siapa datang lagi dah lah. Taklah bebas macam dulu. Boleh masuk ikut suka lah. Sekarang dah tak boleh dah. Kita tengok sikit. Ni bahtera dia rupa. Nampak tu? Yang ada tu macam tu. Cantik tempat dia. Kalau dulu saya pernah tengok majalah 3, dia orang pergi sana. Sekarang ni dah tak boleh pergi dah, Ustazah. Kalau lah boleh pergi kan best kan. Tapi itulah mungkin kita boleh pergi sebelum sampai ke sana. Ni yang saya katakan apabila dia orang kaji, dia orang tengok ni lah. Kalau dalam Injil dinyatakan panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Bermakna mahu tak mahu kita kena rujuk juga kitab-kitab terdahulu. Bukan dari segi syariat, Al-Quran sudah cukup kan? Akidah dah cukup. Tetapi untuk mencari fakta-fakta kita kena rujuk. Sebab itu Al-Quran beritahu, Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan membenarkan apa yang ada dalam Injil. Mahu tak mahu kita kena lihat. Cuma Al-Quran beritahu, dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari kepingan-kepingan keping-keping papan dan paku. Dia orang jumpa rivet. Rivet ni teknologi. Bermakna pada zaman Nabi Nuh sudah ada teknologi logam. Zaman logam dah ada dah di sini. Dah menggunakan logam. Okey, baik. Terus lagi. Dalam perjalanan mereka nak pergi jumpa, nak ke bahtera tu, mereka jumpa batu-batu macam ni, Ustazah. Nampak gambar batu ni, Ustazah? Nampak. Dalam perjalanan tu dia orang jumpa batu-batu ni. Dahulu mereka sangkakan dia adalah sauh. Sauh yang mana untuk bawa, untuk kalau kata kapal tu nak berlabuh, maka dia akan turunkan sauh tu, terseretlah batu dan akhirnya jatuhlah kat bawah ni. Akhirnya mereka dapati, dia bukan sekadar sauh, dia juga adalah balancing. Untuk memastikan bahtera ini tak terbalik apabila dilambung dengan ombak yang besar. Dan yang menariknya mereka buat uji kaji lah. Mereka buat uji kaji untuk pastikan bahtera tadi tu selamat. Okay, kita tengok sikit orang kata apa, dia punya simulasi dia. Bagaimana mereka melihat keadaan ni. Sebab tu penting untuk kita juga melihat. Generasi kita juga melihat. Saya buka sikit video dia. Bila mana ada di kalangan kita mula berminat, pergilah ke situ untuk tengok. Sebab tu saya buka video dia. Kalau sekadar kita tengok pada Al-Quran saja, Al-Quran itu adalah petunjuk. Sebab Al-Quran bukan buku sains yang nak cerita detail macam tu. Al-Quran bagi petunjuk. Bila mana kita pergi, kita akan jumpa. Bila Al-Quran suruh tengok langit, pergi tengok langit dan kita kaji sains matematik, kita akan jumpa. Itu kelebihan apabila mana kita mula mengkaji lah. Bukan sekadar kita nak baca dan keluar kat situ. Tak ada. Dia adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Saya nak share sikit. Saya nak tunjuk sikit. Saya stop share yang tadi. Dan saya buka yang baru, saya share sikit video dia. Kita tengok sikit video bagaimana mereka pergi ke sana. Tapi saya laju-lajukan sikit sebab video dia agak panjang. This 19th century painting by Edward Hicks and the basic dimensions taken from Genesis in the Bible have given Day and his team inspiration to build an exact scale model of the Ark. Replika bahtera lah. To simulate a heavy animal cargo, the model Ark is weighted. Okay, dia orang akan turun ke air. 220-foot wave tank will simulate storm conditions that the Ark would have likely encountered in the flood. Kemudian dia orang akan buatkan ombak, ombak buatan. Motion detection cameras will record the model Ark's behavior in the water using stability markers at the Ini ada back of 4 the bola ship. ni, kalau salah satu hilang daripada skrin komputer bermakna This tenggelam kind of lah. test that we're doing here, we're mostly interested in the motions of the vessel. And in this particular case, this is an unusual vessel because it's not a powered vessel. So we're looking at a vessel that's free to float. Suara dengar ke tak? Suara video. Computers will analyze Dengar. the movements. You okay there, Charlie, then? Okay, we'll go for it. Dave fires up the huge pneumatic wave generator. Dia orang bagi On board, ombak Noah would have had no power to control the direction of his huge ship. Gigih kan mereka kan, Ustaz? Gigih tak? And as soon as the waves hit the bow, InsyaAllah, the zaman Ark akan quickly datang, swings to generasi the most kita pula gigih. unstable position. The boat is now taking the full force of the swell, side on. Dah terumbang ambing bot tu The terumbang motion ambing. detection camera picks up the degree of movement. This is the image of the balls on the boat.
And these are the motions of the vessels, which we're also recording here. Kalau hilang satu tu kira The gelam ark is lah. pitching and Balik lah. rolling dangerously as the wave machine reaches storm conditions so extreme that one of the marker balls actually disappears underwater. We've got a peak roll angle of over 50 degrees. You would be thrown around all over the place. You'd be literally hanging on for grim death. The real boat, which wouldn't be 100% watertight like our model is, would be sinking. Kalau boat sebenar mesti To tenggelam make dah. allowance for Ombak yang how macam a tu. wooden boat built at the Kalau time tak of percaya, Noah dia would tunjuklah leak contoh. uncontrollably, the team removes the deck and runs the test one more time. It soon takes on water and begins to list. I think it's trouble now. It's going. It's going to go. There it goes. Tenggelam dah. More and more water comes in, and the boat just progressively floods, and then in the end there's a loss of stability, and the boat sinks quite dramatically in that case. Menarik. Marine engineers believed the violent rolling and pitching would allow floodwater to pour into the hull. Apa yang menarik kat sini, bila mana Al-Quran bagi tahu tempat mana berlabuhnya bahtera tu, untuk kita tahu detail, kita kena pergi ke sana. Janganlah kita ingatkan Al-Quran akan cerita detail begitu. Tidak. Sebab Al-Quran adalah petunjuk. Dia bukan buku sains, tetapi sains juga. Sains ini tanda atau ayat yang memberi petunjuk-petunjuk kepada kita. SIGNS, bukan bukan SCIENCE itu bukan. Tapi ada petunjuk sains di situ. Cuma di kalangan kita dia berhenti dekat petunjuk aja. Macam saya nak pergi satu tempat, katalah saya nak pergi tempat Ustazah dekat mana tadi Ustazah? Kajang. Saya nampak signboard Kajang. Dan saya duduk dekat bawah signboard tu. Adakah saya dah sampai Kajang? Tak ada. Saya duduk dekat bawah signboard tu dah. Kan? Jadi kalau saya nak pergi Kajang, saya kena teruslah perjalanan saya. Akhirnya saya akan jumpalah Kajang tu. Begitu jugalah dengan keadaan ini, untuk kita jumpa, kita pergi. Tapi rata-rata di kalangan kita, kita duduk dekat signboard tu dan kita cuba baca signboard tu dengan cara yang paling baik, dan kita buat dia sebagai hiasan. Itulah yang kita buat pada Al-Quran sebenarnya. Patutnya Al-Quran itu bagi petunjuk dan kita terus pergi ke situ. Okay, kita tengok lagi apa bila mana mereka pergi ke sana, apa berlaku. The ark doesn't stand a chance. Gambaran dia. Kalau tanpa, patutnya kapal tu dah tenggelam dah kali. But ark supporters believe Noah had the technology to stabilize his boat in the Dia rough jumpa waters. batu-batu ni. And 13 miles west of the Durupena site, tu. Bowen finds the evidence. In 1977, Ron Wyatt discovered these strange stones. Based on his knowledge of ancient Egyptian boats, he thought these stones could have been tied beneath the hull. Menarik. The hanging weights keeping the ark Dulu steady mereka in ingatkan rough sawah, tapi water. akhirnya mereka rasa ini adalah As the balancing. flood receded, Untuk Wyatt pastikan believed bahtera Noah itu tak cut them terbalik loose, bila mana and they dilambung fell dengan ombak here. yang besar. What we believe happened with these stones here, as the ship would roll and pitch, this would swing back and forth and up a little bit as the ship would pitch and roll, similar to a shock absorber in your car. And it's slowing down that momentum that would be created from that. So quite amazing that Sekarang Noah's mereka akan Ark uji would balik. use that kind of technology. Saya akan laju sikit ni. Mereka akan uji balik keadaan bahtera tadi dengan meletakkan pemberat di bawahnya. Kita nampak putih-putih bawah ni. To find out whether Noah's supposed technology works, Day has added weights Untuk beneath the balance model kapal tu. ark. This time, he's programmed in even bigger waves. Now that, without the deck, would definitely have been over. Amazingly, Video ni ada the dalam ark buku survives the sistem giant dalam wave Al-Quran dalam impact. jilid yang kedua. The stabilizing anchors have worked. Without them, the ark would have turned over. Walaupun ombak besar tak terbalik kan. Itulah kelebihan. Bagaimana? Cuma menariknya dalam Al-Quran, Allah sebut. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, apa yang menariknya, Allah sebut dekat situ. Di mana, kalau kita tengok sini, saya share sikit ayat skrin dia. Di mana Allah nyatakan, dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami.
dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Jadi kalau nak tahu, kita kena pergilah ke sana dan kita tengoklah macam mana Nabi Nuh buat kapal tersebut dan apa kelebihan-kelebihannya, barulah kita tahu apa yang Allah ajarkan. Dan kenalah rujuk kepada juga Injil dan juga Taurat, yang insya-Allah di situ ada petunjuk-petunjuk yang lebih detail tentang bahtera Nabi Nuh ni tadi. Bermakna di sini mau tak mau perlu ada di kalangan kita mengkaji segala kitab, termasuklah kitab Al-Quran ini, kemudian mengkaji juga tentang Taurat, mengkaji juga tentang Injil dan mengkaji juga kitab-kitab yang lain. Kalau boleh seperti mana Dr. Zakir Naik tu kan, segala kitab ada dalam kepalanya kan. Yang tu yang kita harap, barulah kita boleh pergi lebih jauh ke hadapan. Cuma kita bawa, kalau bagi orang sains dia akan bawa ke arah sains lah. Kalau orang engineering dia akan bawa ke engineering, kalau orang agama dia akan bawa kepada agama lah. Yang tu yang menarik kalau kita boleh adakan, lahirkan generasi begitu. Di Malaysia ni saya fikir para hafiz dan hafizah ni ramai. Cuma kita nak mereka menggunakan apa yang mereka hafal tu untuk pergi ke hadapan, insya-Allah. Baik. Ustazah ada lagi ke Ustazah? Ke dah terkeluar Ustazah? Ada doktor, ada. Ada, okey. Baik, kita sambung lagi kan. Sambung sikit ni. Ini tentang buku yang kedua lah yang menarik yang saya lihat. Antara yang menarik untuk kita tengok. Okey, saya nak share lagi satu sejarah juga tentang bahtera Nabi Nuh, di mana bahtera Nabi Nuh tentang piramid. Ini banyak kali saya cerita. Kadang-kadang saya suka ceritakan sebab apa? Ada orang yang tak pernah tengok. Jadi saya nak ambil peluang lah bercerita juga kan. Walaupun ada yang pernah tengok, tapi ada yang tak pernah tengok. Jadi saya nak ambil peluang bercerita kenapa pentingnya untuk kita tengok perkara tersebut. Jadi saya stop share skrin yang tadi dulu. Yang ni lah kelebihan kat sini ni. Setiap kali nak kena, dia kena share. Okey. Tentang bahtera, tentang piramid. Menjadi tanda tanya bagaimana piramid ini dibina, Ustazah. Sehingga ada mitos yang mengatakan bahawa daging yang berada dalam piramid lebih segar daripada daging yang berada dalam peti sejuk. Entah ya, entah tidak, Ustazah. Mitos. Tak tahu akan kebenaran ceritanya tadi tu. Ni dalam jilid 1 kan, Doktor? Ini dalam jilid 1, ya betul. Okey. Dalam surah Al-Qasas, di mana apabila kajian dibuat pada tahun 2005 dan akhirnya telah keluar satu statement pada 1 Disember 2006 menyatakan bahawa piramid ini dibina daripada tanah liat. Bukanlah batu solid yang seperti mana yang dipahamkan mereka dulu pahat batu tu menjadi bentuk kuboid, bentuk petak tu. Tidak, sebenarnya dia adalah daripada batu, dia adalah tanah lumpur, tanah liat yang dibakar seperti mana pembuatan bata. Kita boleh share kat sini kalau nak tengok ayat dia. Di mana di sini dia katakan, hai Haman, bakarkanlah untukku tanah liat serta binilah untukku bangunan yang tinggi agar aku dapat naik untuk melihat Tuhan Musa. Apa yang menarik di sini, ada orang yang menyatakan ayat ini tidak merujuk kepada pembinaan piramid. Ayat ini merujuk kepada satu binaan atau monumen yang mana Firaun perintahkan agar dibina satu menara yang tinggi agar Firaun boleh naik untuk melihat. Cumanya tapak monumen itu tak wujud. Tapak yang dikatakan tadi itu tak nampak. Dan katanya piramid dibina 1000 tahun lebih awal daripada zaman Nabi Musa itu sendiri. Dikatakan begitulah. Cuma menarik di sini saya jawab, saya kata tidaklah, memanglah tidak dinyatakan binaan itu apa, piramid ke apa pun. Tetapi di sini ayat menceritakan tentang bagaimana sebuah binaan itu dibuat, iaitu dengan membakar tanah liat dan menjadikan batu bata. Tak kisahlah binaan itu piramid ke ataupun binaan itu apa saja pun, tapi cara membuatnya adalah dengan mereka membakar tanah liat untuk menjadi batu bata. Sama ada dia orang nak buat piramid ke, nak buat monumen apa pun, tetap kaedah dia sama. Yang tu yang menarik kan. Orang kata, tapi bezanya 1000 tahun. Mungkin berbeza teknologi. Tidak. Hari ini pun masih lagi orang bakar tanah liat buat batu bata. Walaupun dah berapa ribu tahun. Maksudnya kalau zaman Firaun dulu bakar batu bata bakar tanah liat untuk buat batu bata, apakah hari ini tidak ada? Masih lagi. Hari ini pun kalau kita pergi, orang tetap juga bakar tanah liat untuk menjadikan batu bata. Tidak ada istilah selepas 1000 tahun mungkin teknologi dia lain. Tidak. Hari ini dah lepas lebih dari 1000 tahun, dekat 3000 tahun. Tetap juga orang menggunakan batu bata untuk buat, tetap juga orang menggunakan tanah liat untuk buat batu bata. Okey. Balik pada ni, kita pergi balik kepada ni, apa nama skrin tadi tu. Dia zoom ni dia kena klik-klik macam ni tu yang Ustazah kan. Yang orang kata apa? Jadi kita tukar klik flop sini kan. Okey. Apa Doktor, insya-Allah. Boleh.
Menarik dekat sini apabila para saintis mengkaji, bila dia orang cuba melihat apa yang berlaku sebenarnya, dan datanglah persoalan, daripada mana pula datangnya tanah liat? Sebab ayat tadi dah memberi petunjuk bahawa binaan itu dari tanah liat. Tapi soalannya, daripada mana datangnya tanah liat? Itu yang menarik tu, soalan kat situ. Maka akhirnya mereka mencarilah di mana kedudukan tanah liat tu. Mereka jumpa tanah liat itu berdekatan dengan sungai. Datang soalan yang kedua pula, bagaimana batu yang besar dan berat itu dibawa ke sungai? Dahulu kita keluarlah teori yang mengatakan batu yang besar tu diletak penggolek kayu kat bawah ni. Kalau Ustazah masih ingat lagi kisah dia. Lepas tu ditarik dan ditolak dalam keadaan mendaki lah, sebab sungai tu di bawah. Macam tu. Kejam lah, digambarkan keadaan Firaun tu yang kejam, yang memaksakan orang tu dulu buat benda ni. Sedangkan batu tu begitu besar nak ditolaknya. Kata saintis kalau gantikan roda pun belum tentu boleh ditarik, Ustaz. Belum tentu boleh ditolak. Maka akhirnya mereka mencari dan mereka jumpalah satu dipanggil terowong bawah tanah atau laluan bawah tanah yang dahulu mereka sangkakan dia adalah laluan rahsia, tapi dia merupakan laluan air sebenarnya. Saya pernah tengok satu dokumentari yang mana orang putih lah, dia melunsur dalam piramid tu. Dia kata ini laluan air. Tapi dia orang pun tak faham kenapa laluan air begitu banyak dalam piramid. Ketika itulah. Masa tu tahun 19 lebih lah. Saya masa tu sekolah menengah lagi saya tengok. Pada tahun 2005 baru dia orang sedar bila mana dia orang dah nampak keadaan batu itu daripada tanah liat, barulah dia orang jumpa laluan tu. Rupanya ni piramid dalam dia ada air. Bagaimana datang air, sama ada daripada hujan ataupun dipaksalah hamba abdi tadi mencedok air daripada sungai masukkan, tuang. Kemudian dibuatkan satu terowong sampai ke sungai. Sebenarnya terowong ni bermula daripada sungai dulu baru sampai ke piramid. Untuk kekalkan air tak nak jatuh tu ditutup dengan kunci air seperti ni, Ustazah. Kunci air. Okey, kunci air. Sama seperti gelas, Ustazah ada gelas, ada air. Lepas tu kita letak straw. Dalam straw tu kita letak air, tak nak bagi air turun, kita tutup dengan jari. Ustazah pernah buat, Ustazah? Pernah. Buat macam tu kan? Masuk mulut gitu lah. Betul tak? Ramai budak-budak orang bujang kalau masa kecil-kecil sukalah doktor buat macam tu. Betul. Angkat bawa jalan kan. Itulah cara orang dulu main kan. Budak-budak sekarang mana reti benda gini kan. Tak main kan. Okey, apa jadi kalau kita angkat jari tu? Kalau kita angkat jari tu apa akan berlaku? Air dalam tu akan turun ke bawah. Okey, lepas ni boleh cuba. Sebelum makan tengah hari boleh cuba. Masukkan kayu pucukil gigi dalam ni. Atau mancis. Nanti kayu tu akan naik melalui air yang ada dalam straw tu. Kerana apa? Kayu tu kurang tumpat berbanding dengan air, maka dia akan naik ke atas. Konsep yang sama juga, bata yang telah dibakar itu tadi diapung dengan kayu yang disangkakan penggolek tadi tu. Disusunlah, adalah kiraan dia, bukan main letak sebatang kayu boleh angkat bata tu, tidak. Adalah calculation dia. Bila pintu ni dibuka, Ustazah, ditolak, batu tu masuk, ditutup balik. Dan batu tu terus dibawa oleh kayu naik ke atas. Sebab dia kurang tumpat, maka dia akan terus naik ke atas. Pintu ni dibuka, batu tu pergi, tutup balik. Tujuan buka dan tutup pintu itu sama seperti jari. Kalau jari ni diangkat atau pintu tu dibuka, air yang ada dalam piramid ni semua mengalir turun ke bawah. Itu fungsi dia. Nanti sampai ke atas, batu tu, bila dah sampai ke atas, batu tu itu diangkat, disusun. Disusun lagi tinggi, di sini sampai tinggi, lepas tu ditambah lagi air. Itulah fungsi dia. Bagaimana orang dulu buat. Kita tengok sikit video dia, simulasi dia, bagaimana orang dulu melihat dan bagaimana kita hari ni melihat. Okey. Itulah yang kita patut tengoklah macam mana orang dulu berbuat, macam mana kita hari ni berbuat. Satu yang orang kata perlu kita belajar lah. Okey, kejap saya pergi ke video dia lah. Turun kepada video lagi senang. Orang kata cepat sikit. Sekejap ya Ustazah, kita mencari. Kalau macam yang lain ni senang sikit. Kalau yang ni memang dia kena satu. Tapi tak apa, insyaAllah. Orang kata boleh nampak. Boleh kita sama-sama tengok apa yang berlaku. Okey, saya share screen dulu. Sekejap. Nak share screen ni kena pergi balik tadi. Share screen, video dan play. Okey. Tengok sikit macam mana ya. Macam mana gambaran imajinasi orang hari ni melihat orang dulu buat. In the theory video, we showed the basic principles of getting the massive limestone blocks from the quarry all the way up to the pyramid construction site and then up the side of the pyramid using flotation in simplistic terms. But in reality...
Okey, ini batu yang dah bakar tanah liat tadi tu, diapung dengan kayu ataupun pelampung apa, dia tak panggil pelampung lah kot masa tu kan. Kemudian dia akan naik ke atas sebab yang ni akan membawa batu ni naik. Kerana ketumpatan lah. Bila mana ni dah jadi kurang tumpat, dia berjaya bawa angkat batu ni naik. Hebat kan orang dulu kan? Dia boleh buat guna sains ni Ustazah ni fizik ni untuk buat sebuah bangunan yang menjadi salah satu dari 7 benda ajaib ini. If a water lift extended from the ground to the top of the pyramid with only a gate at the top and at the bottom, the water lift would break because of the huge pressures created by the weight of so much water. Itu ada orang tanya, dalam Quran tak bagi tahu detail begini. Ya, Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran bukan buku engineering nak bagi tahu detail. Tetapi Al-Quran bagi petunjuk binaan itu dari tanah liat. Kerana berdasarkan petunjuk binaan itu dari tanah liat lah, saintis pergi kepada piramid, mencari, pecahkan batu yang besar itu kepada serbuk yang halus dan dilihat di bawah mikroskop elektron dan dia orang dapati dia adalah tanah liat. Dan seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, binagah bangunan yang tinggi, bakarkanlah tanah liat untuk dibuatkan bata. Petunjuk di situlah akhirnya sehinggalah datangnya idea bahawa binaan itu seperti ini. To combat this, Chris proposes multiple gated locks in 50-foot segments, extending up the water shaft. The upshot of doing this is that each section would only be subjected to about 2 bars of water pressure. Also, this would decrease the compression on the floats used to lift the blocks up the shaft. Ni kunci air dia. Tengok simulasi dia. Blocks would be bila pintu ni dibuka, batu yang ada di bawah ni akan naik. Ada pelajar tanya saya, Ustazah, macam mana pintu ni dibuka? Saya kata manusia lah tarik atau guna tenaga haiwan. Tak adalah automatik macam pintu gate elektrik tu, saya kata kan. Continually moved upwards in 3s and 4s between each set of locks. Video ini ada dalam buku jilid yang pertama, Meneraka Rasa Stem dalam Al-Quran. Finally, the blocks arrive at the top of the pyramid construction site, ready for placement. Bayangkan Ustazah, tak ada petrol, tak ada enjin. Boleh buat bangunan menjadi salah satu dari 7 benda ajaib dunia. Kita hari ni tak ada internet dah, tak ada masa depan Ustazah. Betul tak? Kalau kata pelajar tu tertinggal telefon, lagilah tak ada kehidupan. Anak-anak kita kalau tak ada telefon macam tak ada kehidupan. Pernah pelajar saya tertinggal telefon nak balik. Kenapa? Tertinggal telefon. Yalah sebab apa saya tanya. Takut ada orang call. Siapalah nak call awak saya kata. Macamlah famous sangat. Padahal nak baca WhatsApp si A bercakap dengan B bercakap dengan A. Tak bercakap dengan dia pun. Habis 2 jam. Saya pun tak siap juga kata kan. Duduk menghadap WhatsApp je kata dia. Okey, Ustazah, kau ada apa nak tanya soalan? Dah 11.30 ni. Kau ada apa nak tanya? Silakan. Nanti kalau ni kita boleh sambung lagi. Jazakallah khairan Dr. Nazir untuk kupasan tadi. Masya Allah, memang sangat best tengok Dr. tunjukkan video-video tadi, memang sangat membuka mata lah sebenarnya. Dan Allah dah sebut lama dah di dalam Al-Quran kan, dan hari ni kita baru mengetahuinya kan, hikmah di sebalik ayat tersebut, Masya Allah. Dan tadi kita tengok Doktor tunjuk tentang 2 lautan, tentang piramid, macam mana pembinaan piramid daripada tanah liat tadi tu, dan tentang bayang-bayang kan. Bayang-bayang ni macam Doktor cakap tadi lah, sekarang mungkin kita tak kisah tentang bayang-bayang kan, tetapi Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah memanjangkan, memendekkan bayang-bayang dan sebagainya kan. Dan juga tentang bahtera Nabi Nuh kan. Kita kalau sebut tentang bahtera Nabi Nuh ni, kita selalu tanya-tanya kan, kayu tu kayu koka ke kan, macam tu kan kalau masyarakat kita kan, macam itulah. Tapi dan di sebalik kisah Nabi Nuh tu juga ada ibrah-ibrah tentang bagaimana dakwah dia kan, macam mana Nabi Nuh ini berdakwah kepada anaknya sehingga saat akhir dia mengajak anaknya untuk naik atas bahtera dan sebagainya. Banyak lagi tentang
ibrah daripada kisah-kisah Rasul dan sebagainya ini, masya-Allah. Saya tengah tunggu juga soalan daripada peserta sebab saya tak nampak lagi soalan-soalan tu. Tak apa, saya boleh share sikit tentang apa yang saya lihat hari ini. Boleh doktor, insya-Allah. Okay. Kita hari ini bila mana kita baca Al-Quran, kita ikut seperti mana orang dahulu buat. Sepatutnya kita dah pergi peringkat yang seterusnya. Kalau dahulu mungkin kita belajar untuk membaca. Tapi di zaman kita hari ini pada tahun bukan milenium lagi, dah terlajak 20 tahun dah milenium. Kalau milenium tu tahun 2000 gitu, sekarang dah 2021. Dah 20 tahun terlajak. Tapi apa yang kita lakukan hari ini tak jauh beza dengan apa yang orang dahulu lakukan. Sama macam orang tahun 1980-an, sama seperti mana orang 1990-an, dan sama dengan orang yang tahun 2000, iaitu masih lagi belajar sekadar membaca saja. Mungkin dah sampai waktunya kita pergi level yang kedua. Daripada tadarus itu kita dah pergi kepada tadabbur pula. Jadi saya ucap tahniah kepada Mutiara Tadabbur dalam usaha memperjuangkan iaitu mentadabbur Al-Quran. Banyak sebenarnya yang saya refer ke arah STEM lah. Macam ada setengah yang refer kepada kisah-kisah sejarah dan juga kepada suri dan teladan. Banyak kalau kita nak tadabbur ayat Quran ni. Kadang-kadang ayat yang sama ada sainsnya, dalam ayat yang sama ada engineeringnya, dalam yang sama ada sirahnya, dalam yang sama ada hukum hakamnya. Ayat yang sama juga. Itu kelebihan. Itulah Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mungkin dah sampai waktunya untuk kita mentadabbur dan mengajar generasi yang akan datang, sebab generasi anak kita hari ni tak macam kita. Mereka ni kalau dia orang lihat benda tu tak penting bagi dia, dia tak peduli lah. Dia tak peduli langsung. Sebab tu dalam kelas dia tak tanya pun. Dia tak tanya tu bukan sebab dia faham. Dia tak kisah. Itu yang kita risau tu. Bila mana dia tak kisah, yang itulah yang sangat menakutkan lah. Yang orang kata sangat membimbangkan. Orang kata kita rugilah. Generasi kita akan jadi rugi sebab kita ketinggalan kat situ. Sebab tu saya gambarkan Al-Quran, saya gambarkan seperti sebuah VCD atau DVD. Ustazah pernah tengok kan DVD atau VCD? Dia adalah coding. 100110, 2 nombor je Ustazah, 0 dan 1. Yang berulang-ulang dalam dalam VCD atau DVD tu. Yang kita panggil dia sebagai binary code atau nombor asas 2. Binary code atau nombor asas 2. Yang orang kata apa? Dengan 2 nombor itulah apabila kita letak kepada VCD pembaca dia, reader dia atau DVD reader dia, akan keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie keluar daripada situ Ustazah. Ini kan Al-Quran, dalamnya ada 28 huruf hijaiyah daripada alif sampai ya. Dalam alam Melayu tambah lagi 2 lam, alif dan hamzah, menjadi 30 huruf yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalaulah diberi kepada pembaca yang betul, maka keluarlah sains, teknologi, engineering, mathematics, hukum hakam, ekonomi, pertanian, sejarah, semua keluar daripada situ. Tapi apa yang berlaku pada MP4 diberi pada MP3? Tak keluar gambar Ustazah. Kalau bernasib baik dengar suara. Itulah yang jadi pada Al-Quran, diberi kepada kita dah puluhan tahun, ratusan tahun, tak keluar apa. Keluar suara lah. Itulah yang kita bertanding siapa paling sedap bacanya, bukan apa yang ada di dalamnya untuk kita keluarkan. Kerana daripada dahulu kita lebih kepada tadarus. Bila datang bulan Ramadannya kita bertadarus. Yang bertadabbur tu kurang sikit. Jadi satu usaha yang baiklah daripada Mutiara Tadabbur ni yang membawa satu, dipanggil satu alah barulah untuk bawa masyarakat kita. Sudahlah, jom. Sebab bertadabbur ni satu hari satu ayat pun dah hebat. Kalau bertadarus ni kalau kita baca satu ayat macam tak cukup, tapi bertadabbur ni satu ayat pun cukup satu hari. Kita boleh jumpa macam-macam ilmu baru dekat situ. Satu yang menarik lah. Sebelum tu saya nak share sikit pada Ustazah tentang penulisan baru saya. Boleh ke Ustazah? Boleh, silakan doktor. Saya nak share sikit. Ini adalah jilid yang ketiga. Hadiah untuk peminat buku Meneroka Rasa STEM dalam Al-Quran. InsyaAllah akan diterbitkan tahun ini. Cuma muka suratnya belum cukup lagi kan. Belum cukup sama tebal dengan yang nombor 1 dengan nombor 2. Sebab nombor 1 tu 145 muka surat, nombor 2 itu 146 muka surat, tebal. Dan saiz dia kurang sedikit pada A4 je. Pada asalnya saya buat dia A4, tapi bila dicetak jadi kurang sedikit daripada A4. Bukan kurang banyak, kurang sikit je. Tak sampai 1 jari pun dengan A4 tu kalau kita letak dekat situ kan. Dan ini adalah jilid yang ketiga, baru 109 muka surat. Doakan saya supaya boleh siapkan. Banyak pelajaran yang akan dapat kat sini. Kalau antara yang saya nak share dekat sini adalah konten di mana menariknya Allah bagi gambaran kat kita tentang satu yang perlu kita buat, yang perlu kita perhatikan. Saya nak tunjuk sikit kat sini ya. Saya cari tajuk dia.
Ni tengok dah daripada asal ni Ustaz dah tak ada idea ni Ustaz. Daripada asal tak ada idea. Apalah nak tulis tak ada idea. Rupanya bila start menulis Allah izinkan 109 muka surat dah. Daripada asalnya mungkin ada 3-4 muka surat dah jadi 109. Ni tentang haiwan. Haiwan juga umat seperti kita. Kenapa? Sebab mereka juga adanya organisasi, adanya population, ada komuniti, ada ekosistem. Sama macam manusia juga. Betul-betul, dia orang pun umat macam kita juga. Kejadian haiwan, ni penyamaran haiwan. Allah bagi tahu dalam kejadian diri kamu sendiri serta kejadian segala binatang yang dibiarkan. Terdapat juga tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah bagi kaum, bagi orang-orang yang meyakini. Jadi macam-macam lah Allah suruh kita tengok. Bila Allah sebut haiwan yang dibiarkan, berapa banyak haiwan ada kat bumi ni? Dekat dunia ni? Dekat laut, dekat darat, dekat udara. Jadi kalau kita kaji, kita akan lihatlah kelebihan kat situ dan itu menunjukkan kemurahan Allah dan juga kekuasaan Allah dekat situ. Macam mana Allah tunjukkan. Macam burung. Dia tak ada tangan. Tapi dia ada sayap, dia ada paruh dan kaki. Tapi dengan paruh dan kaki itulah burung boleh buat sarang begitu cantik Ustazah. Cuba kita guna tangan kita buat pun tak jadi. Kita cuba jalinkan tak jadi. Seperti burung. Dan baru saya belajar, rupanya gam yang digunakan oleh burung. Gam. Selotip yang menyebabkan sarang dia tu boleh melekat cantik tu. Mereka menggunakan jaring laba-labah. Burung pipit tu pergi ambil jaring laba-labah tu dekat tingkap rumah, dekat pagar, dia kutip je sarang laba-labah tu, dia jadikan gam. Untuk dia tindihkan ranting-ranting kecil ataupun rumput-rumput kering tu. Untuk dijadikan melekat kat situ. Dan Allah sebut, Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadian semula jadinya yang sesuai dengannya. Kemudian ia memberikan petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Bermakna Allah buat ciptaan itu sesuai dengan keadaannya. Macam burung dia ada paruh. Dengan paruh itu dia boleh menjahit. Menunun menjalin dia punya sarang. Hari ini kalau kita tengok manusia yang tak ada tangan pun sama macam burung juga. Dia guna kaki dan juga mulut. Untuk buat sesuatu. Ada satu di India sana dia tak ada tangan, dia ada kaki je. Dengan kaki dan mulut dia boleh menjahit baju. Menjadi tailor kat sana tu. Tak ada dia tak ada meminta-minta, dia menjadi tailor kat situ, boleh menjahit baju. Satu yang sangat menarik lah untuk kita tengok. Dan apa yang saya nak share kat sini ada satu seekor. Ni banyaklah ni teknologi yang akan datang. Yang saya nak share kat sini ada seekor kumbang. Duckling, kumbang duckling ni. Dia begitu hebat Ustazah, kumbang ni. Dia duduk di gurun. Nanti waktu pagi dia akan naik, dia akan puncak gurun yang paling tinggi tu. Dan dia akan menonggek macam ni sekarang dengan mengangkat belakangnya. Pada belakangnya ini ada satu macam bentuk zinc tau, yang boleh berlekuk-lekuk tu. Bahagian yang puncak ini dia panggil hidrofilik, yang boleh memerangkap air. Dan bahagian yang longkang ini dia panggil hidrofobik, yang akan menolak air. Jadi apabila air dah banyak, jatuh kat longkang, terus mengalir laju macam daun keladi tu. Terus mengalir pergi ke muncung dia, mulut dia. Dan dengan cara itulah dia minum. Soalan dia, bagaimana kumbang ini tahu untuk ambil air? Sebab itulah dalam ayat tadi dikata, Tuhanku menciptakan sesuatu menurut keadaan semula jadinya yang sesuai dengannya. Dan Tuhanku mengajarkan kepadanya cara menggunakannya. Maka Allah lah yang ajar kepada kumbang ini bagaimana untuk minum. Dan macam mana kita nak belajar? Kita belajarlah daripada kumbang ni. Macam mana kita nak minum. Akhirnya terciptalah dew bank bottle ni. Yang di bawah ni. Yang mana manusia boleh collect air kalau berada di gurun sana. Boleh dapat 1 liter sehari. Malam tu kita letak kat atas tu. Besok pagi tengok dah penuh dah 1 liter dalam ni. Cara nak dapat air di gurun sana Ustazah. Nampak tak? Kita belajar daripada haiwan. Sebab Allah dah bagi tahu. Dekat haiwan tu Allah dah cipta ikut keadaan dia. Dan Allah dah bagi tahu. Dekat haiwan tu Allah dah ajar macam-macam teknik. Jadi kalau kita nak belajar, kita belajarlah daripada haiwan tersebut. Kalau nak tengok video dia, insyaAllah saya cuba sharekan video dia Ustazah. Sekejap ada masa lagi kot Ustazah Boleh Doktor. Boleh. Kita share sikit. Teruja nak tahu. Teruja. Okey, baik. Menarik ni antara yang saya fikir, dia panggil biomimikri, di mana manusia meniru sesuatu daripada alam semula jadi. Sama ada daripada haiwan ataupun daripada tumbuh-tumbuhan, malahan daripada dalaman diri kita sendiri. Tadi ada satu tulisan. Contohnya pada vena kita ada injap. Dan manusia tirulah. Lepas tu sekarang ni pipe, kalau kita buat piping yang naik ke atas, antara dalam pipe tu kita letak injap supaya pump yang digunakan taklah memaksa terlalu kuat tenaga untuk tolak air naik ke atas. Jadi bila sampai satu stage dia berhenti kat situ. Satu stage dia berhenti kat situ. Sama seperti vena yang ada dalam saluran darah kita tu. Kan dia ada arteri, ada kapilari, ada vena kan. Untuk naik, bayangkan darah daripada kaki tu, kalau jantung nak pump darah tu naik balik ke atas, susah. Bila ada injap itu membantulah, memudahkan. Ketidak jenuh jantung kita nak pump. Sama juga manusia tiru. Itu pun juga biomimikri. Kita tengok sikit video tentang
tentang kumbang ini, bagaimana cara kumbang ni mendapat air. Saya tunjuk gambar video yang dalam bentuk simulasi lah, sebab senang nak explain kat anak-anak. By 2025, nearly saya ni dulu. Saya ni sebab saya kena share screen macam biasalah Ustazah kan. Dalam Google Meet ni, inilah adalah Google Meet, dalam Zoom ni kena share dulu kan. Okey, saya pergi ke video dia. Mana satu video dia tak wujud. Sekejap. Dia kena all video ni. Dia dah penuh video dah. Okey, baru nampak video dia. Baik. Okey, kita tengok video dia. By 2025, nearly a quarter of us could be living in places where water is scarce. Now, scientists trying to tackle the problem have turned to a tiny beetle for help. The fogsand beetle is native to Africa's Namib Desert, one of the most arid areas of the world. But what it lacks in rainfall, it makes up for in coastal fog. And it's this the beetle depends on for survival. It basks in the fog, standing upside down on top of sand dunes. Its back is covered in bumps that have water-loving tips and water-repelling slopes. This structure encourages tiny droplets of fog to stick to the surface. As the droplets coalesce to form larger drops, gravity causes them to roll down its back and into its mouth. Now, there are several fog collecting projects across the world, but improvements are always welcome. Scientists in the UK are replicating the pattern to design roof tiles that trap fog water. The tiles could help hospitals in parts of Africa collect sterile water to make medicines. Everybody needs water to live, and this clever beetle will continue to teach us innovative ways to make the most of it. Menarik kan Ustazah kan? Satu yang sangat menarik lah, saya bagi banyak manfaat bila mana Allah suruh kita tengok pada ciptaannya, yakni haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dekat situ ada macam-macam. Antaranya kalau kita tengok daun keladi. Kita kalau daun keladi ni selalunya kita gambarkan yang negatif ya Ustazah, betul tak? Kan? Orang kata kau ni, kalau kita ajar budak ni macam mengajar kau ni macam mengajar mencurah air di daun keladi je. Jadi negatif. Padahal daun keladi tu dia ada satu dipanggil macam hidrofobik yang menolak air. Dan itulah yang ditiru oleh teknologi manusia, dia panggil coating lah, yang menyebabkan bila mana hujan yang kena pada cermin tingkap tu, dia tidak melekat air kat itu, dia terus mengalir ke bawah. Antara yang menarik lagi saya nak tunjuk di sini nampak tak bagaimana Allah menunjukkan kepada haiwan ini, kumbang ini, dengan cara itulah haiwan ini makan kan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang lain, kalau kita pergi ke atas sikit saya tunjuk contohnya macam kelawar, macam ikan lumba-lumba, macam ikan paus, di mana Allah mengajar kepada mereka macam mana mereka nak makan. Di sini kat sini contoh ni ayat dia kan. Allah tunjuk kat sini. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersamanya. Allah jualah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi macam mana kelawar makan, macam inilah dia guna. Apa kelebihan yang Allah dah cipta kat dia pada semula jadi dia, dengan cara itulah dia makan. Samalah juga ikan lumba-lumba, samalah juga dengan ikan paus. Teknologi inilah manusia tiru dan akhirnya terciptalah sonar, iaitu kapal selam ataupun kapal yang guna untuk tahu suatu benda dekat dalam laut yang gelap sana tu. Ini antara yang saya share daripada buku yang ketiga. Itu saja Ustazah. InsyaAllah kita mungkin Ustazah ada apa-apa nak cakap ke, nak tanya soalan ke, silakan. Jazakallah khairan Doktor, Masya Allah. Untuk buku ketiga ini, jilid ketiga tu Masya Allah lagi menarik Masya Allah, tentang kumbang tadi tu. Dan ada soalan di Facebook untuk Doktor. Daripada Puan Syifa Nur ni, dia kata boleh aplikasi STEM ni untuk anak seawal 4 tahun persekolahan. Dia kata, Doktor boleh tolong jelaskan tak, macam guru tadika pun mesti menguasai pengetahuan tadabbur Al-Quran ni. Okay. Mungkin Doktor boleh jelaskan sikit, insyaAllah. Baik, kalau anak-anak yang tadika ni, kita lebih kepada praktikal. Lebih kepada praktikal. Kita tunjuk macam mana contoh nak dapat air tadi kan. Kita tunjuk dia, kita buat macam jaring laba-laba tu, benang tu. Lepas tu kita spray air tu. Nanti kita nampak air melekat. Air tu ibarat macam kabus atau embun lah yang bawa pagi. Nanti air akan lekat. Ataupun kita pergi dekat pagar waktu pagi. Kalau waktu pagi tadika tu, pagi-pagi tu dekat pagar tu basah.
Macam apa? Basah ada pagar-pagar ni. Tadilah air yang dibawa oleh kabus atau embun tadi langgar kepada jaring pagar tu, maka lekatlah basah kat situ. Kita boleh cerita. Nanti kita beritahu, ini Allah lah ajar, tapi tak payahlah sebut surah mana, ayat mana. Cuba nyatakan dekat situ dalam Quran bagi tahu dari udara kita boleh dapat air. Tak payahlah sebut surah Al-Hijr ayat yang ke-22, susah pula budak tu tadi kan. Cukup sekadar kita beritahu dalam Allah bagi tahu dalam Quran. Daripada udara kita boleh dapat air. Lepas tu pergi pula yang lain. Ada satu lagi yang kita boleh cerita dia. Baju ni untuk apa? Baju ni. Kalau sejuk pakai apa? Pakai baju yang berbulu ni. Kata contoh je. Tunjuk. Kenapa pakai baju ni? Supaya kita jadi panas. Dan Allah sebut dalam Quran. Pada bulu binatang itu ada sesuatu yang menghangatkan badan. Kat situ. Tapi tak perlu tunjuklah surah mana ayat mana. Sekadar mungkin boleh buka Quran supaya dewan tak rasa jauh dengan Quran tu, dewan nampak. Situ dah sikit demi sikit. Lebih kepada praktikal lah. Kalau saya lihat kepada pelajar yang bawah, yang umur prasekolah ni, lebih kepada praktikal, real. Terus tunjuk apa yang dia buat. Kenapa kita makan? Allah suruh makan. Ada ayat dia. Tapi tak perlu kita beratkan kepala dia lah. Cukup sekadar kita maklumkan perkara ni sebut dalam Quran. Kalau nak tunjuk pun lah kat sini bagi tahu. Cukup sekadar itu saya dapat. Okey, terima kasih doktor. Macam saya pun, saya ada anak 3 tahun anak lelaki 3 tahun. Sebab kita nak kenalkan apa yang ada dalam Al-Quran kan. Antaranya sebab budak-budak ni dia suka haiwan kan. Haiwan. Kalau kat rumah ni ada spider ke apa, dia tertanya-tanya kan. Oh, mama ni spider semua kan. Jadi kita boleh beritahu kepada dia kan. Mungkin kita tak payah sebutlah dalam Al-Quran tu ada Allah sebut tentang angkabut ni kan. Tak payahlah tu kan. Tapi kita memperkenalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hebatnya haiwan-haiwan ni Allah cipta kan, masya-Allah. Dan mungkin boleh juga disebut kata dalam Al-Quran ada nama surah nama labah-labah. Betul. Perkenalkan nama surah betul. Kan. Betul. Kenapa Tuhan suruh kita tengok sarang labah-labah? Jom kita tengok. Betul. Tentang semut pun ada nama surah An-Namal kan, masya-Allah. Dan sebagainya dah. Sebab itulah saya lihat inilah yang kita harapkan kita mampu lahirkan generasi ulul albab, iaitu siapa ulul albab ni kan? Yang orang kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat ayat, yakni tanda bagi siapa? Golongan ulul albab. Kalau kita tengok ayat tu Ustazah, mana-mana ayat dalam Quran dia akan sebut malam dulu baru siang Ustazah. Jadi kat sini lah orang tanya mana dulu, malam ke siang? Kalau ikut Quran malam dulu. Sebab tu kita kalau nak sembahyang kalau kita nak puasa, esok nak puasa, malam tu kita dah tarawih dah. Malam tu ataupun esok raya, malam tu kita dah kata malam raya, malam dulu. Sebab tu kita merujuk pada maghrib. Maghrib tu dah kira hari yang ke depan, malam dahulu. Menariklah, sains tak tinggal lagi lah kan. Dan yang menarik ulul albab ni adalah golongan yang melihat kejadian langit dan bumi siang dan malam. Jadi itulah yang kita harapkan kita berjaya kembalikan balik anak-anak kita, termasuklah anak yang di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti, even kita sendiri. Marilah kita melihat alam. Sebab awal agama itu mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Dengan melihat kitab yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, dan juga melihat alam ciptaan Allah. Barulah kita boleh menjadi hamba yang patuh dan taat. Baru kita rasa kepatuhan Allah suruh kita tengok segala-gala ciptaannya. Kalaulah Ustazah buat sesuatu yang hebat, tetapi orang pandang sepi je, apa rasa Ustazah? Mesti rasa kecewa kan? Bukan main lagi buat macam-macam. Tak apalah, letaklah kat situ. Macam itulah orang rasa kan? Mesti rasa kecewa. Itulah Allah buat macam-macam. Tidaklah kita kata Allah rasa kecewa, tetapi maksudnya Allah buat macam-macam. Hamba dia pandang sepi je, buat tak tahu je. Langit tengok, awannya begitu berat, duduk atas tu pun tak pernah fikir kenapa boleh duduk atas tu. Buat macam tak ada apa-apa pun. Itulah yang kita hamba sekarang ni, buat tak tahu je apa yang Allah buat. Bayang-bayang Allah cipta pun buat tak tahulah apa pun kan. Yang tu yang saya rasa timbulnya rasa perlu beri kesedaran, maka tertulislah buku jilid yang pertama dan buku jilid yang kedua. Nanti insyaAllah jilid yang ketiga. Siapa nak rujuk jilid ketiga, mau tak mau memang kena ada jilid yang pertama dan jilid yang kedua, sebab dia adalah kesinambungan ceritanya itu tadi. Silakan Ustazah. InsyaAllah. Jazakallah khair doktor. Ni ada satu soalan juga daripada Tuan Yusof. Tadi pun Tuan Yusof ni, Tuan Yusof Latif ada bagi cadangan juga. Dia kata, doktor eloklah buku ni kita doktor terbitkan juga dalam bahasa-bahasa lain. Masya-Allah. Ini bahasa Melayu kan, mungkin bahasa Inggeris, bahasa Arab ke mungkin kan. Mungkin lepas-lepas ni boleh diterjemahkan kan, masya-Allah. Dan Encik Yusof ni bertanya, dia kata apa pandangan doktor, adakah Islam ni menyarankan kita umat Islam menjadi satu ummah yang menggunakan teknologi dalam kehidupan yang hebat dengan Islam?
Ya betul. Yang pertama tadi kalau nak terjemah ke dalam bahasa yang lain, saya mengalu-alukanlah siapa yang di sini yang berminat untuk bantu dan terjemahkan. Saya ni tak mampu sangat sebab saya lebih pilih nak menulis buku baru saja. Kalau orang nak terjemahkan, saya alu-alukan sangatlah. Datanglah, kita bincang dan akhirnya kita terjemahkan. Berapa orang pun tak apalah, jangan ramai sangatlah. Maksudnya kita bincang dan terbitkan. Yang kedua, seperti mana yang Dr. Yusuf, Encik Yusof ni dia selalu follow saya. Dia sahabat saya lah. Dah lama tak jumpa sejak PKP ni Encik Yusof kan. Dia antara yang betul lah. Memang dalam Islam suruh kita jadi hamba yang hebat. Islam ni mesti di atas. Jadi orang Islam mesti orang yang di atas lah. Kalau Islam itu yang tinggi, maka penganut Islam ataupun orang yang beragama Islam mesti tinggi. Dipandang tinggi. Tidaklah seperti sekarang orang Islam dipandang miskin, dipandang kotor, dipandang menyusahkan, sehingga ada yang memandang kita ni seperti nyamuk. Sebab tu dia orang boleh bunuh ikut suka hati. Macam kita pandang nyamuk kan, kita bunuh ikut suka hati je. Nampak nyamuk kejar, pukul kan. Macam tu dah juga mereka pandang kita. Dia orang boleh gilis kita suka-suka hati mereka. Macam dia orang gilis tahap apa tu yang berlaku dekat Israel sana. Sebab apa? Mereka melihat kita ni selalu bercakaran sama sendiri. Selalu itu yang berlaku. Sebab kita seolah-olah macam tak ada fokus. Kalaulah kita fokus kepada sains dan teknologi, insya-Allah banyak aktiviti penyelidikan yang akan kita bangunkan, yang mana terciptanya inovasi dan akhirnya inovasi itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita menjadi bangsa pencipta dan insya-Allah orang lain pula menjadi bangsa pengguna, maka ketika itu kita dipandang tinggi insya-Allah. Hari ini kitalah pengguna, orang lain cipta. Sebab itu mereka pandang rendah pada kita. InsyaAllah kita akan tukar keadaan itu tadi. InsyaAllah kita boleh kerana kita dipandu oleh Al-Quran. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair doktor. Alhamdulillah hari ini lebih 100 orang yang menonton doktor dan ramai yang berikan komen bahawa sangat menarik tadabbur hari ini. Tadabbur ni mendekatkan kita dengan Allah melalui ilmu-ilmu sains, masya-Allah. Dan ada bersama kita Tuan Zairi Subuh, Puan Rohani Saad, Puan Sofia, kan? Masya-Allah. Dan ramai yang komen-komen lagi masya-Allah. Jazakallah khair doktor untuk sesi hari ini memang sangat bermanfaat. Dan insya-Allah mungkin boleh follow doktor nanti insya-Allah di Facebook Dr. Nazir. Dan kita tertunggu-tunggu insya-Allah untuk jilid ketiga buku doktor, insya-Allah buku terbaru pada tahun ni insya-Allah. Jadi untuk yang ada jilid 1 dan 2 tu boleh habiskan dulu sebelum dapatkan jilid ketiga doktor, insya-Allah. Dan bagi yang belum dapatkan, boleh dapatkan hari ini segera, boleh mesej di nombor yang sudah dipin di ruangan komen itu, ataupun boleh mesej 018 371 7372. Nanti 018 371 7372. Nanti boleh mesej dan boleh dapatkan buku tersebut insya-Allah dengan harga RM90 untuk 2 jilid bersamaan satu set lah 2 jilid itu, okay, insya-Allah. Jadi untuk penutup, alhamdulillah Mutiara Tadabbur pada selepas Ramadan doktor, banyak siri-siri talk secara percuma yang kami adakan di page ini, dan untuk bulan ni insya-Allah setelah dirangka 2 talk. Yang pertama talk inilah talk sains ni, perkongsian tentang sains, dan yang seterusnya insya-Allah bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman nanti insya-Allah nak dekat-dekat raya haji nanti insya-Allah kita tadabbur Ibrah surah Al-Hajj nanti bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman daripada Tadabbur Center, masya-Allah. Dan juga ada kelas secara tertutup, iaitu surah Luqman dan juga tadabbur surah Luqman dan tadabbur surah As-Sajdah, insya-Allah ada juga. Dan insya-Allah nantikan iklan di page Mutiara Tadabbur ini insya-Allah untuk peserta yang ingin menyertainya, insya-Allah boleh daftar nanti insya-Allah. Jadi waktu sekarang kita bersama anak-anak keluarga pada musim PKP, jadi eloklah kita terokai apa nasihat-nasihat daripada dalam rumah oleh Luqmanul Hakim insya-Allah. Dan juga kita terokai surah As-Sajdah yang selalu kita baca pada setiap hari Jumaat pada solat subuh kita kan, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekhilafan tadi, masalah teknikal dan sebagainya. Kami mohon maaf. Dan jemputlah kepada semua peserta yang ada untuk follow page Mutiara Tadabbur ini, dan untuk follow Telegram juga, Instagram pun kami ada, Twitter pun kami ada insya-Allah. Dan boleh follow kami untuk ikuti lagi perkembangan lepas ini insya-Allah, ataupun talk-talk yang kami ada anjurkan nanti insya-Allah. Jadi jazakallah khairan doktor untuk perkongsian pada hari ini. Ke doktor ada apa-apa nak cakap ke? Last ke?
Terima kasih banyak kepada Mutiara Tadabur kerana jemput saya pada hari ini. Minta maaf juga tentang teknikal tadi. Alhamdulillah dapat juga cover balik keseluruhan tajuk yang kita nak sampaikan dan di extra sikit dengan jilid 3 tadi tu sebagai ganti kepada teknikal tu tadi. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Tak ada niat untuk mengajar, lebih kepada berkongsi apa yang saya jumpa dan apa yang saya lihat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Doktor. Jadi itu saja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.